Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, kita masuk tajuk baru muka surat 121, ya, tahun pertama hijrah. Ni cerita apa aktiviti, ya, yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat, ya, sebaik saja berhijrah, ya, di bumi, ya, bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dulu kita panggil Yathrib, ya. Cuma apa kita panggil, ya, dia punya perbincangan ni adalah perbincangan yang apa kita panggil, ya, yang alhamdulillah buku ni ada lebih pendetilan, tuan-tuan, ya. Kita akan tukar tambahlah, ya, kalau ada keperluan, ya, ataupun kita baiki, ya, mana-mana pandangan atau pendapat yang mungkin kurang tepat, ya, menurut Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih, insya-Allah. Pembinaan masjid, ya, pembinaan masjid. Sudah tentu masjid menjadi apa kita panggil, ya, one stop center, ya, one stop center untuk aktiviti pelbagai, bukan solat saja, ya, di situ dibuat musyawarah, perbincangan, ya. Malah apa ni, masjid juga tercatat tempat sahabat-sahabat Nabi yang cedera dirawat, ya, mana dibuat kemah, ya, dibuat khaimah dekat dengan masjid, ya, supaya Nabi boleh apa ni, mudah bagi Nabi dan para sahabat untuk menziarahi mereka yang sakit. Ya, juga pernah dicatatkan apa ni, bila ditangkap musuh, ya. Jadi nak bagi peluang mereka melihat gerak-geri tindak tanduk umat Islam, solat berjamaah, ya, ada kuliah, ada apa, ada perbincangan dan sebagainya. Jadi dibuat macam lock up tu, ya. Dibuat macam kita panggil apa, lock up lah, ya. Jadi bukan penjara besar lah, ya. Dibuat dekat dengan masjid supaya mudah Nabi berinteraksi dengan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan projek pembinaan masjid di tempat unta baginda, ya, unta baginda, unta betina yang dalam sirah disebut Al-Qaswa, ya, dalam hadis sahih Nabi pun, ya, dalam hadis-hadis yang sahih, ya, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga disebut, ya, nama unta Nabi itu, ya, adalah Al-Qaswa. Qaswa tu memang nama feminin, tuan-tuan, ya. Jadi sebab apa? Sebab kita tahu Nabi berada di hadapan, ya, dan memang dalam apa ni, dalam dunia haiwan ni, tuan-tuan, yang berada di depan adalah haiwan betina, ya. Jadi oleh kerana unta jantan berada di belakang, ya, yang bawa bebanan, ya, dan seumpamanya, maka Nabi berada di depan. Jadi unta-unta di belakang tu dia akan follow lah, ya, dia akan ikut apa ni, apa kita panggil, ya, unta yang berada di depan. Jadi menasabahlah, ya, seperti mana dalam kitab Qasas Al-Anbiya, ya, Stories of the Prophet, cerita oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, ya, bagaimana ketika berlakunya apa ni, apa kita panggil, Nabi Musa alaihissalam, ya, bila Allah perintah idrib bi asakal bahar, wahai Musa, maka ketuklah bahar ataupun tasik besar tadi, the Great Bitter Lakes. The Great Bitter Lake itu adalah tasik besar tu, ya, bukan Red Sea, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan boleh tengok lagi kajian-kajian yang telah dibuat oleh sejarawan, ya, oleh ahli geografi, ya, dan juga oleh apa ni, para penulis tafsir moden, ya. Jadi antaranya ialah Abul A'la, ya, Syekh Abul A'la Al-Maududi, ya, menulis dalam kitabnya The Meaning of the Quran, ya, tuan-tuan boleh tengok, ya, Tafhimul Quran, peta yang telah dimasukkan, ya, oleh apa ni, oleh Al-Hafiz, oleh siapa, oleh Syekh Maududi, ya, dalam kitab tafsir dia. Jarang kitab tafsir ni, ya, kitab tafsir lama tak ada, tuan-tuan, dia naratif aja. Ya, kebiasaannya tak ada peta, tak ada diagram, tak ada. Tapi kalau tafsir-tafsir moden tu ada. Antaranya oleh apa ni, Syekh Maududi tadi, ya, ulama apa ni Islam, ya, besar daripada apa ni, apa, daripada kita panggil Indo-Pakistan. Ya, Indo-Pakistan, ya. Jadi dia seorang ulama hebatlah. Banyak kitab-kitab yang ditulis, termasuklah dia meninggalkan kepada kita kitab tafsir. Ya, kitab tafsir apa, tuan-tuan? Ya, kitab tafsir apa ni, 30 juzuk lah, ya, daripada Al-Fatihah sampailah, ya, yang kemudianlah, ya, yang terakhir. Jadi maknanya nak tunjuk bahawasanya dia ni prolific lah, banyak tulisan-tulisan dia, dan apa ni, penulisan oleh Syekh apa ni, Abdul Alal Maududi ini adalah penulisan yang sangat berharga, tuan-tuan, ya, terutamanya membantu kita untuk memahami lokasi, ya, dan seumpamanya lah.
Okey, jadi apa ni disebut ya the Great Bitter Lakes. Jadi ketika Nabi Musa apa ni pukul the Great Bitter Lakes tadi dengan tongkat baginda, maka Allah apa kita panggil ya, Allah buat apa ni 12 lorong tuan-tuan untuk dilalui oleh Bani Israel yang jumlahnya 600,000 orang. Ya. Jadi ketika mereka mula apa melintas ya, apa ni tentera apa ni Firaun ya, tentera Firaun. Firaun pada masa itu disebut bukan Ramses the Second lagi. Ramses the Second ialah bapa angkat Nabi Musa dah meninggal ya, dan digantikan oleh anaknya Merenpetah ya, Merenpetah ataupun Merneptah. Ada dua cara sebut. Merenpetah ya, Merenptah, Merenpetah ataupun Merneptah, Merneptah, Merneptah. Dua-dua disebut oleh sejarawan dan para penulis ya. Jadi sebab namanya nama Koptik tuan-tuan ya. Nama dia bukan nama Arab. Dia tak ada bunyi Arab tuan-tuan ya, dia bukan Hebrew ya. Sebab Firaun kita tahu yang memerintah Mesir pada zaman Nabi Musa, mereka ni adalah penduduk asal. Ya, mereka ni bumi putera ya. Mereka ni adalah masyarakat Koptik ya pada masa itu, dan masyarakat Koptik masih ada di Mesir sampai sekarang. Cuma Koptik sekarang mereka Kristian Ortodok. Kalau zaman tu mereka menyembah Firaun ya, menyembah tuhan-tuhan yang banyaklah, mereka menyembah berhala. Okey ya. Jadi ketika apa kita panggil ya Firaun merempetah tadi ataupun meneptah dengan tenteranya, kata Ibnu Katsir 1.6 juta. Ya, itu tuan-tuan boleh tengok dalam The Stories of the Prophet oleh Ibnu Katsir ya. Story of the Prophet ni banyak orang tulis, tapi tuan-tuan macam biasalah ya, kita rujuk Ibnu Katsir senang tuan-tuan. Ya, tafsir pun kita pakai Ibnu Katsir, ya, apa ni Stories of the Prophet pun Ibnu Katsir, cerita sirah pun Ibnu Katsir, ya, cerita Khulafa' Rashidin pakai Ibnu Katsir senang tuan-tuan. Ya, jadi cerita tu dia seragam, ya, dia selari satu sama lain. Kalau tuan-tuan guna apa kita panggil History of the Prophet atau tuan-tuan guna apa ni History of Tabari, The History of Tabari ya. Memang History of Tabari memang bagus tuan-tuan ya. Kitabnya lagi banyak pendetailannya. Tapi sebahagian hadis-hadisnya tak sahih. Ya, sebab pendekatan apa ni History of Tabari dia masukkan saja. Masukkan ya, dan kitalah yang kena buat keputusan. Itu susah tuan-tuan. Sebab kita tak ada kepakaran, kita tidak ada filtering ability. Ya, tapi Ibnu Katsir telah mengambil inisiatif untuk menapis ya, menilai balik ya, dan meletakkan dalam Stories of the Prophet, dan masih ya sebahagian riwayat yang dia sebut kalau benda tu popular, dia akan bagi nota kaki dia akan bagi tahu riwayat ni tak sahih. Riwayat ni batil, riwayat ni adalah palsu dan sebagainya ya. Jadi itu kelebihan kalau kita rujuk kepada kitab-kitab karangan Al-Hafiz Ibnu Katsir ya, yang meninggal pada tahun 776 ya, 776 apa ni Hijrah tuan-tuan ya, 100 tahun selepas wafatnya Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi wafat 676 ya, Al-Hafiz Ibnu Katsir 776 ya. Jadi senang ingat tuan-tuan, 676 apa ni Imam An-Nawawi, 776 ya Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir tak jumpa dengan Imam Nawawi ya, sebab mereka hidup pada abad yang berbeza tuan-tuan ya. Okey, selesai. Jadi kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, ketika merempetah dengan 1.6 ya, 1.6 million apa ni tentera tadi nak kejar, sebab angkatan tentera Mesir besar tuan-tuan. Antara angkatan tentera yang terbesar pada masa yang disebut dalam sejarah dunia ya. Jadi apa yang berlaku ialah mereka teragak-agak ya, ada berlaku taraddud. Taraddud ni mana agak-agak nak seberang ke tidak. Sebab bagi mereka ini adalah sihir yang dibuat oleh Musa. Ya, jadi oleh kerana itu mereka tak mau menyeberang. Maka Allah telah menjadikan ya apa ni Jibril alaihissalam, Allah buat dalam bentuk manusia apa ni menunggang kuda ya, kuda betina. Dan kuda betina itulah ya yang telah initiate keinginan apa ni kuda jantan Firaun untuk menyeberang. Ya, sebab walaupun apa ni apa kita panggil ya merempetah tak berhajatlah nak masuk, sebab dia kata ini adalah tipu daya, tipu helah oleh Musa saja dan Bani Israel. Ya, tapi oleh kerana kudanya tadi, bila melihat Jibril alaihissalam yang menunggang apa ni kuda betina masuk ya merentas apa ni the Great Bitter Lakes tadi, maka barulah apa kita panggil ya kuda merempetah tadi ya. Ramsis dah mati, anak Ramsis. Ya, anak Ramsis yang kedua ialah merempetah tadi. Dia yang berkuasa ya pada zaman tersebut ketika berlakunya peristiwa penyeberangan
The Crossing of the Great Bitter Lake tadi. Jadi masih cerita kuda jantan, ya. Kalau cerita Nabi ni unta betina, tuan-tuan, ya, unta betina dan unta jantan. Cerita Nabi Musa, Jibril, kuda jantan, kuda betina, hampir sama lebih kurang cerita dia, tuan-tuan. Okey, ya. Jadi di mana unta Nabi tadi? Ya, Al-Qaswa' berhenti. Al-Qaswa' berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, nama sebenar Abu Ayyub adalah Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid. Kita biasa dengar Khalid bin Al-Walid, itu orang Mekah. Khalid bin Zaid ini orang Madinah. Yang Nabi duduk di rumah dia selama setahun 12 bulan. Ya, sebab itu dia meriwayatkan banyak solat-solat sunat Nabi. Ya, solat sunat Nabi seperti mana disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, Sunan At-Tirmizi. Ya, cerita dia menyediakan makanan Nabi, dia tahu, ya, macam Nabi ni makan siang macam mana, ya, sebelah malam macam mana puasanya, hari apa, sembahyang sunatnya berapa rakaat, ya, itu dirakamkan sebab Nabi duduk di rumah dia selama lebih kurang berapa tahun, tuan-tuan? Setahun 12 bulan, ya. Itu kelebihan yang diperoleh oleh Abu Ayyub Al-Ansari dan keluarganya. Dan Abu Ayyub Al-Ansari dari segi usia dia 30 tahun. Ya, masa hijrah Nabi 53, dia 30 tahun. Ya, dan Allah panjangkan usianya. Ya, dia wafat pada tahun 52 Hijrah. Ya, masa Nabi sampai di Madinah, umur dia ialah 30. Dia wafat, ya, pada tahun 52 Hijrah. Maknanya ketika wafat umur dia 82 tahun. Dan yang menariknya, tuan-tuan, jenazahnya tidak dikebumikan di Baqi'. Patutnya rumah dia dengan Baqi' itu dekat sangat. Ya, tapi dia meninggal di Istanbul. Ketika dia bersama dengan tentera Yazid bin Muawiyah, ya, nak membebaskan kota Konstantinopel ataupun Istanbul, ya, sekarang Istanbul, dulu Konstantinopel, daripada kerajaan Byzantine Empire, ya, dan dia meninggal ketika pengepungan itu dibuat oleh tentera Yazid bin Muawiyah, ya, anak pada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang nanti kita tahu menggantikan Muawiyah ketika Muawiyah meninggal dunia. Okey, tuan-tuan, ya, itu ada cerita dia. Jadi nak menunjukkan walaupun dah berusia 82 tahun tapi masih terlibat dengan peperangan, dengan jihad. Ya, dan jihad di negara orang, meninggal di sana dan jenazahnya dikebumikan di satu kawasan, ya, dipanggil sebagai kawasan Ayub Sultan di Istanbul, ya. Biasa orang pergi Istanbul ni orang pergi ziarah apa kita panggil, ya, Blue Mosque, ya, orang pergi ziarah Hagia Sophia. Ya, tapi orang lupa untuk ziarah satu tempat yang lebih bagus untuk ziarah, tuan-tuan. Ya, nama tempat tu ialah Masjid Abu Ayyub Al-Ansari atau orang Turki panggil Ayub Sultan. Ya, dia antara masjid yang paling ramai diziarahi oleh orang, tuan-tuan. Ya, antara, ya, masjid yang ketujuh atau ke-8 dalam dunia ni yang paling ramai orang pergi. Ya, orang Islam pun pergi, orang bukan Islam pun pergi, tuan-tuan. Ya, sebab tak ada masalah, boleh hadir, ya. Kalau macam Masjid Haram Mekah itu untuk orang Islam saja. Masjid Haram Madinah untuk orang Islam saja. Masjid Quba untuk orang Islam. Masjid Qiblatain, ya, Masjid Jumuah, ya, Masjid Tan'im, ya, masjid apa lagi kita ada? Masjid Hudaibiyah, ya, Masjid Ji'ranah, itu semua untuk orang Islam saja. Ya, kalau Masjid Aqsa, betul. Masjid Aqsa di Palestin. Ya, itu orang bukan Islam pun boleh datang. Orang Yahudi pun datang, orang Kristian pun datang. Ya, walaupun orang Yahudi lebih lebih berminatlah, ya, untuk ziarah, tuan-tuan, ya. Jadi apabila kita menyebut tentang tentang apa kita panggil, ya, tentang masjid tadi, ya, Masjid Abu Ayyub Al-Ansari antara yang paling paling popular, dan kita tahu, ya, masjid tu tempat di mana orang Islam berjaya, apa kita panggil, ya, masjid yang paling ramai diziarahi, ya, oleh masyarakat dunia, tuan-tuan, ya, orang Islam, orang bukan Islam, ya. Masjidnya tak besar sangat, tapi di belakang masjid tu ada kubur Abu Ayyub Al-Ansari, dan orang Islam yang datang keluar masuk masjid, keluar masjid mendoakan dia. Ya, mendoakan, ya, siapa, Abu Ayyub Al-Ansari. Hebatlah, tuan-tuan, masjid tu sentiasa penuh lah. Ya, subuh ke, maghrib ke, isyak ke, penuh, tuan-tuan. Sembahyang pun tak boleh rapat-rapat, tak boleh nak selesa, tuan-tuan, ya, sebab jamaah tu penuh sangat. Ya, masjid 2 tingkat saja, ya. Tapi tuan-tuan boleh tengok makmur masjid tu, tuan-tuan. Imarah masjid tu. Ya, itu cerita kalau kita boleh sebut secara lebih detail lah, ya, tentang apa kita panggil, ya, tentang hal ni. Okey, ya. Apa lagi kalau kita boleh sebut? Kejap, tuan-tuan, ya. Saya buka lampu kejap, ya. Bateri dia habis, tuan-tuan, ya. Kejap, tuan-tuan.
Kuning sikit tuan-tuan ni. Jadi kita baca balik ya. Nabi tadi ya, tempat di mana unta Nabi berhenti ya. Sebab semua orang Madinah jemput Nabi untuk hadir ya, untuk tinggal di rumah mereka ya, dan Nabi tak boleh tunaikan semua permintaan. Of course tuan-tuan ya, macam mana Nabi nak tunaikan semua permintaan? Jadi oleh kerana itu ya, yang berlaku ialah Nabi biarkan ya unta Nabi yang buat keputusan, sebab unta Nabi itu ya dia dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia rasa letih ya, dia rasa tak mampu lagi nak meneruskan perjalanan ya, maka di situlah Nabi berhenti, dan tempat di mana Nabi berhenti ya, rumah yang terdekat di situ adalah tempat di mana Nabi akan bermalam, dan terus tinggal di situ sampai lebih kurang 12 bulan ya, kita dah sebut tadi. Jadi masjid tadi ya, tempat unta Nabi berhenti ya, di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang berhadapan dengan perkampungan Bani Malik bin Najjar. Ya, ini kita tahu ni family Nabi tuan-tuan. Ya, sebab datuk Nabi Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ya, bapaknya Hashim. Hashim orang Mekah, pemimpin Quraisy ya, daripada Bani apa? Daripada Bani Qusay bin Kilab ya, daripada anak apa ni, anak Abdul Manaf. Hashim kan? Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab ya. Jadi apa ni, Hashim tu kalau kita tengok adalah moyang pertama Nabi ya, moyang Nabi yang pertama. Maksudnya Nabi bin Abdullah ya, Abdullah bapa Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib datuk Nabi. Bapa Abdul Muttalib adalah Hashim ya, Hashim daripada keturunan Abdi Manaf, daripada keturunan Qusay bin Kilab Quraisy ya. Tetapi Hashim berkahwin dengan seorang perempuan daripada Al-Madinah Al-Munawwarah, daripada Yasrib ya, namanya Salma binti Amru ya. Daripada Salma inilah apa ni lahirnya zuriat Hashim, yakni siapa tadi, Abdul Muttalib ya. Jadi Abdul Muttalib datuk Nabi ni maknya orang Madinah, daripada keluarga Bani Najjar. Sebab itu apabila ya pada malam Isra' dan Mi'raj, ketika Nabi diberitahu oleh Jibril bahawasanya Nabi akan hijrah ya ke Al-Madinah ya, kita panggil Darul Hijrah ya, negeri tempat Nabi berhijrah. Dan kita tahu ya bahawasanya Nabi gembiralah ya, sebab apa? Sebab Nabi akan kembali ke tempat asal keluarga Nabi ya, daripada apa, isteri Hashim, maknanya moyang Nabi ya, moyang perempuan Nabi ya, moyang yang kedua lah ya. Sebab kalau moyang yang pertama ya, isteri kepada Hashim, so Hashim moyang pertama, kalau Abdul Manaf moyang yang kedua ya. Jadi dari segi apa, dari segi tempat Madinah tidak asing, malah mak Nabi sebelum meninggal dunia ya, ketika Nabi berusia 6 tahun, dia ada bawa Nabi untuk pergi menziarahi keluarga ya Bani Najjar di Madinah ya, di Yasrib lah pada masa itu, yang ditemani mak Nabi ni oleh Ummu Aiman ya, dan juga Abdul Muttalib datuk Nabi pun sama. Tapi ketika mereka pulang ya, apa, mak Nabi Aminah jatuh sakit dan meninggal dan dikebumikan di Al-Abwa ya, di Abwa ataupun Al-Abwa ya. Dan di situ kita tahu Nabi berpisahlah dengan ibu baginda ya, dan Nabi dibawa pulang oleh Abdul Muttalib dan Ummu Aiman ya. Dan Ummu Aiman lah yang membesarkan Nabi, sama ada ketika Abdul Muttalib masih hidup ya, ketika Abdul Muttalib meninggal Nabi berpindah ke rumah Abu Talib, Ummu Aiman tetap ya bersama dengan Nabi membesarkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tempat tersebut adalah tempat menjemur buah kurma ya. Jadi buah kurma dalam bahasa Melayu bila kita sebut kurma umum ya, kurma kering pun kurma, kurma basah pun kurma, kurma yang muda yang kelat-kelat warna merah tu pun kurma juga ya. Dalam bahasa Arab tidak tuan-tuan ya, sebab dalam bahasa Arab kalau kurma tu kering ya, dia dried dates ya, maka kita panggil dia tamar ya, ataupun tumur lah, kalau banyak jenis dia tumur ya. Tamar ataupun tumur itu merujuk kepada dried dates, mana kurma kering. Tapi kalau kurma yang masih basah, yang masih fresh, yang juicy tu tuan-tuan ya, itu kita panggil rutab ya. Seperti mana dalam surah Maryam ya, ayat 25 ya, ayat 25 kalau tuan-tuan tengok cerita ketika Maryam nak melahirkan Nabi Isa alaihissalam ya, Maryam bersendirian di satu kawasan kebun kurma ya, dan dia bersandar pada sebatang pokok kurma ya. Dan Allah perintah supaya Maryam berusaha untuk menggegarkan pangkal pokok tersebut ya. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlah. Wahai Maryam ya, kau usahalah gegarkanlah ya jizik nakhal. Jizik itu mana pangkal dia ya, sebab dia bersandar dan dalam keadaan syarat mengandung tuan-tuan ya.
tusaqit alaiki rutaban janiyan, ya. Nanti pokok itu akan menggugurkan buahnya. Maknanya usaha, ya. Bila ada usaha, Allah boleh tak buat apa ni buah tu jatuh sini? Boleh. Tapi Allah nak manusia berusaha, tuan-tuan. Walaupun dia sedang syarat mengandung. Ya, dia berusaha dan akhirnya Allah buat, ya, supaya apa kita panggil? Ya, supaya apa ni pokok itu menggugurkan buah-buahnya. Tusaqit, ya, pasti pokok itu akan menjatuhkan alaiki ke atasmu rutoban, rutob. Ada perkataan rutob tu, ya, ayat 25 surah Maryam, surah yang ke-19. Okey, tuan-tuan, ya. Jadi ada perkataan rutob. Rutob tu merujuk kepada Quran, merujuk kepada kurma yang segar, yang juicy, yang masih basah lagi, ya. Tetapi, ya, kalau dia masih muda, yang warna merah, yang masih bertangkai, yang kelap-kelap tu, itu kita panggil balah. Ya, jadi dia ada stages dia, tuan-tuan. Ya, masa dia masa dia muda kita panggil balah. Kalau dia dah apa kita panggil, ya, dah fresh, ya, segar, yang masih juicy kita panggil rutab, dan kalau dia kering kita panggil tamar. Sebab tu yang kita makan di Malaysia kebanyakannya tamar, tuan-tuan. Ya, kalau kita nak yang segar ada tapi dia frozen biasanya. Ya, dan harganya mahal sikitlah. Dan Nabi, ya, lebih menyukai rutab berbanding yang lain. Tapi Nabi makan juga yang lain. Ya, sebab tu dalam hadis sahih, ya, Al-Bukhari ada cerita, ya, ketika Nabi berada di kebun bapa tiri Anas bin Malik, ya, Abu Talhah. Ketika Abu Talhah minta, ya, supaya apa kita panggil, ya, supaya dia punya pekerja menurunkan kurma, ya, daripada pokok, ya. Jadi bila dia bagi satu tandan, pada satu tandan tu ada belaka, ya, ada balah, ada rutab dan ada tamar. Ya, Nabi makan tiga-tiga jenis. Ya, sehingga Abu Talhah hairan, ya, dan Abu Talhah tahu Nabi suka rutab. Ya, tapi dia pelik kerana Nabi makan tiga-tiga jenis. Ya, maknanya yang apa kita panggil, ya, yang balah pun Nabi makan, yang rutab pun Nabi makan, yang kering pun Nabi makan. Sebab apa, tuan-tuan? Jawapannya mudah. Ya, kerana Nabi tahu perbuatan Nabi akan diikut, ya, akan diittiba oleh para sahabat. Ya, cuba tuan-tuan bayangkan. Sudah tentu harga rutab lebih mahal daripada harga tamar dan harga balah. Ya, para sahabat yang mengetahui Nabi hanya makan rutab, tak makan yang lain, mereka susah, tuan-tuan. Ya, sebahagian sahabat Nabi ni adalah golongan kita panggil Ahlus Sufah. Mereka ni tak ada rumah, mereka ni homeless, tuan-tuan. Mereka ditempatkan oleh Nabi di serambi Masjid Nabawi. Ya, macam Abu Hurairah, ya, macam kita panggil Sauban, ya, macam siapa lagi, ya, macam Abu Zar Al-Ghifari, ya, kemudian macam siapa lagi, ya, sahabat-sahabat Nabi yang miskin kita kata, ya, yang tidak ada rumah, tak ada keluarga, ya. Jadi oleh kerana itu mereka hidup bujang, ya, dan mereka ni orang susah, tuan-tuan, ya, tidak ada pekerjaan tetap. Jadi kalaulah mereka tahu dapat berita Nabi hanya makan rutab, kesian, tuan-tuan, ya, tak ada upaya mereka nak beli rutab. Tapi kalau Nabi kadang-kadang makan balah, ya, Nabi juga makan tamar dan seumpamanya, maka mereka ada pilihan, ya. Jadi cuba tuan-tuan tengok, ya, sebab Nabi tahu perbuatan baginda, apa yang Nabi makan, apa yang Nabi minum, apa yang Nabi buat, semua akan ditiru oleh para sahabat. Ya, jadi Nabi menggunakan pendekatan yang lebih umum. Ya, jadi bila guna pendekatan yang lebih umum, ya, dari segi apa kita panggil, ya, dari segi apa, ya, dari istilahnya dari segi apa kita nak sebut, ya, dari segi mudah, ya, untuk para sahabat meniru, ya, meniru apa dia, ya, meniru Nabi punya perbuatan, tuan-tuan, ya. Tu, ya, satu bentuk cara, ya, yang Nabi mudahkan para sahabat. Okey, tuan-tuan, ya, itu kalau kita boleh detailkan sikit. Kemudian apa lagi, ya? Siapa yang memiliki tempat jemuran tu? Dua orang anak yatim yang berada di bawah jagaan As'ad bin Zurarah. Ya, siapa dia? As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah adalah ketua kampung, ya, Bani Najjar. Jadi kedua-dua kanak-kanak tersebut, ya, adalah anak yatim, ya, yang sudah meninggal ayah mereka, dan mereka ni anak yatim yang ada duit, anak yatim yang kaya, tuan-tuan. Ya, jadi dua-dua kanak-kanak tu dipanggil, ya, dan ditawarkan harga tanah tersebut untuk dijadikan masjid. Ya, nak jadikan masjid tanah tersebut. Ya. Kedua-duanya berkata, kami memberinya kepada kamu ya Rasulullah. Dia nak bagi percuma, tuan-tuan. Ya. Cuba tengok macam mana Nabi respon. Nabi enggan menerima pemberian tersebut, malah Nabi membelinya, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab bila kita beli, kita punya komitmen lebih tinggi. Ya, sesuatu yang kita dapat secara percuma ni kadang-kadang kita tak appreciate sangat, tuan-tuan. Ya, ni ada pengajaran yang kita kena ambil. Ya, bila kita dapat sesuatu tu percuma, kadang-kadang kita tak rasa sangat, ya, nilai sesuatu benda tu.
Tapi kalau kita dapat sesuatu tu dengan susah payah, ya, kumpul duit sikit-sikit, kita kata macam orang pergi haji lah. Ya, kita tengok mak ayah kita di kampung, ya. Sebahagian mereka ni kerja ladang, ya, kerja sawah, ya, kumpul duit sikit-sikit, ya. Dan nak dapat, ya, boleh kita kata nak pergi haji tu tuan-tuan, ya, bukan umrah tu, nak pergi haji tu. Ya, umrah tak pernah pergi lagi tuan-tuan. Ya, tak ada kemampuan. Kalau pergi umrah, ya, nanti duit nak pergi haji pula dah tak cukup. Ya, kumpul duit. Ya, nak boleh 10,000, 12,000 tu bukan senang. Puluh-puluh tahun tuan-tuan. Ya, jadi bila dapat tu, dapat pula panggilan pergi haji, tuan-tuan boleh bayangkan kegembiraan dia. Ya, dan bila pergi tu buat sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, nak tengok macam mana Nabi buat. Ya, Nabi buat haji tamatuk ke, haji kiran ke, haji ifrad ke, belajar sungguh-sungguh. Kalau nak buat haji tamatuk macam mana? Ya, kiran macam mana? Ya, kemudian apa solat apa ni benda-benda sunat yang Nabi buat? Apa benda-benda yang Nabi larang? Mana belajar sungguh-sungguh tuan-tuan. Bertahun-tahun ya, pergi kursus umrah ni kadang-kadang kita kata sampai 6-7 kali pergi. Tahun ni pergi, tahun lepas pergi, tahun depan, tahun satu lagi, ya, tengok YouTube, ya, tengok video, tengok VCD, ya, tengok apa ni DVD, ya, dan sebagainya lah. Nak faham betul-betul, baca kitab, ulang kaji, tanya soalan macam tu tuan-tuan, sungguh-sungguh, ya. Tapi kadang-kadang kita yang pergi haji, ya, dengan apa kita panggil, ya, dengan mudah ni, sebab yalah pendapatan besar. Ya, jadi kadang-kadang kerja 3 tahun, 4 tahun dah boleh pergi haji dah tuan-tuan. Ya, pergi dengan package yang kita kata package yang istimewa lah. Dia tak salah tuan-tuan. Ya, kita ada kemampuan. Ya, cuma kadang-kadang macam tadilah. Ya, kerana kita termudah. Ya, kadang-kadang kita pergi tu mak ayah kita yang bawa. Kita bukan nak pergi sangat pun. Ya, tapi sebab mak ayah nak pergi, kita tahulah. Ya, pergi haji ni sebulan, sebulan lebih. Ya, kadang-kadang 46 hari, ya, ada orang pergi sampai 50 hari. Jadi nak tinggal kita seorang-seorang di rumah takut, ya, makan pakai tak apa tak terjaga. Ya, jadi oleh kerana tu dia kata abang tak apalah, ya, mak dengan abah bawa abang sekali. Ya, kita pun pergi itu masa mungkin, ya, kita dah akhir balik, ya, tapi mungkin baru usia 18 tahun, 20 tahun, tahun 1 contoh di universiti mungkin, ya, ataupun di college. Ya, tak berapa sangat appreciate benda tu tuan-tuan. Pergi itu pun dengan ilmu lebih-lebih kurang je. Lebih pada ikut-ikut je tuan-tuan, ya. Dia tak rasa sangat, ya, amalan ataupun susah payah buat haji sebab orang sponsor kita. Tak ada nak keluar duit sangat pun tuan-tuan. Ya, tak ada apa tuan-tuan. Pergi itu macam tu saja. Ya, pergi dengan business class, balik dengan business class. Di sana pun duduk hotel yang istimewa kita kata, ya. Tak jauh daripada tempat melontar, ya, kemudian dekat sangat dengan tak ada rasa tuan-tuan. Ya, dia tak appreciate sangat. Tapi kalau kita pergi macam tadi kita kata, oh tu memang betul-betul. Dia punya nikmat tu lain tuan-tuan. Ya, sebab tu tuan-tuan jangan apa kita panggil, jangan kecil hati, ya. Kalau Allah bagi pahala yang lebih besar kepada orang yang bersusah payah tuan-tuan. Kita bukan kata tak boleh dapat mabrur, boleh. Ya, tapi mabrur tu pun ada level dia tuan-tuan. Ya, macam kita kata profesor di universiti lah. Ya, dia ada profesor grade A, grade B, grade C. Ada profesor juga tapi grade C. Ya, ada profesor grade A. Ya, ada pula kita kata profesor emeritus pula. Ya, walaupun dah bersara boleh bawa profesor juga. Kalau orang yang tak apa kita panggil bukan emeritus, ya, maknanya kalau dia bersara daripada universiti, dia orang tak panggil prof dah tuan-tuan. Orang panggil itu kerana hormat saja. Sebenarnya tak boleh panggil prof dah sebab prof dia dah tinggal di universiti, ya. Tapi kalau dia profesor emeritus, ya, ataupun profesor diraja, tu memang kekal. Ya, tak ada tak boleh tarik tuan-tuan. Ya, itu tak boleh tarik. Itu dia punya cerita dia tuan-tuan, ya. Okey. Itu kalau ustaz boleh share sikit apa yang berlaku dalam konteks dunia lah tuan-tuan. Jadi apabila ditanya mereka nak bagi, ya. Baginda enggan menerima pemberian tersebut, malah membelinya. Di atas tanah tersebut terdapat kubur orang-orang musyrikin. Jadi ada kubur juga, ya. Mana datuk nenek mereka yang terkorban, yang meninggal sebelum ni. Ya. Kemudian lubang dan pokok kurma. Ada macam-macam benda. Baginda mengarahkan supaya memindahkan kubur. Jadi kita belajarlah. Ya. Jadi macam kita kata nak buat highway ke, ya, nak buat jalan raya apa ni, main road dan sebagainya. Kawasan tu kena pula kawasan perkuburan. Boleh tak dipindahkan, ya, apa ni kubur tadi? Boleh, tuan-tuan. Ya, kalau dah tinggal tulang temulang dikumpulkan, ya, secara beradab. Ya, walaupun ni bukan orang Islam, ya. Dia apa dipindahkan ke tempat lain, ya, menimbuskan lubang tadi dan menebang pokok kurma, ya, sebab nak dijadikan sebagai tapak masjid, ya. Selepas itu baginda mengarahkan supaya diambil batu-batu dan dimulakan kerja-kerja pembinaan. Mereka menjadikan, ya, tiang pintu dibuat daripada batu-batu, ya. Tiang pintu dibuat daripada batu-batu, atapnya daripada pelepah kurma sebab kurma pelepah dia banyak, ya.
dan tiangnya daripada batang-batang pokok kurma. Ketinggian dinding masjid yang dibina hanyalah sekadar lebih tinggi sedikit daripada ketinggian orang-orang yang berdiri. Ya, macam sahabat Nabi yang besar tinggi ni antaranya ialah Umar Ibnul Khattab. Ya, Sayyidina Umar tu antara yang tinggi. Ya, kemudian kita ada siapa lagi tuan-tuan? Ya, kita ada Az-Zubair ya antaranya. Ya, ya. Tak adjust sikit. Antaranya ialah Az-Zubair. Az-Zubair pun antara yang tinggi tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab ya kalau kita tengok pedang Az-Zubair. Ya, Az-Zubair ni pedang dia tuan-tuan. Pedang dia tu antara yang paling besar. Kalau tuan-tuan boleh tengok di Museum Topkapi, ya, Museum Topkapi, bukan Topkapi ya, Topkapi sebunyi dia. Sebab dalam bahasa Turki dia ada dua I. Satu I yang ada titik bunyi dia I, satu I yang tak ada titik bunyi dia E. Jadi Topkapi bukan Topkapi. Ya, jadi kena betulkan. Ya, sebut cara betul tuan-tuan. Jadi di situ ada pameran apa ni pedang-pedang Nabi dan perang pedang para sahabat. Dan antara pedang yang paling besar adalah pedang Az-Zubair bin Al-Awam, sepupu Nabi tuan-tuan. Yang lahir 28 tahun sebelum hijrah. Maknanya ketika hijrah tadi Ustaz sebut siapa? Ya, Ustaz sebut tadi Abu Ayyub Al-Ansari. Nama sebenarnya Khalid bin Zaid. Ya, Khalid bin Zaid dia berusia 30 tahun ketika hijrah. Dia meninggal tahun 52 hijrah. Maknanya 52 campur 30, 82 tahun umur dia. Masih ikut berperang. Ya, Az-Zubair bin Awam, ya, beliau 28 tahun. Dia muda sikit daripada Khalid bin Zaid tadi, ya, ataupun siapa kita panggil Abu Ayyub Al-Ansari. Dan beliau meninggal pada tahun yang ke-36 Hijrah. Dia meninggal lebih awal lah. Ya, dan dia terbunuh, ya. Apa ni dibunuh dalam peperangan apa ni apa dalam peperangan Jamal. Ya, dalam perang Jamal kita tahu dia mengiringi ya Aisyah. Ya, Aisyah tu ialah adik ipar dia lah. Ya, sebab Az-Zubair adalah suami pada Asma. Ya, apa ni Asma kakak pada Aisyah. Jadi mana Az-Zubair bin Al-Awwam tu adalah abang ipar apa ni apa abang ipar Aisyah ya sebab Aisyah sudah Rasulullah dah wafat ya kemudian Abu Bakar pun sudah wafat tahun 36 Hijrah ya. Kemudian ada apa ni apa kita panggil Abdul Rahman abang dia juga telah wafat ya kemudian adik half brother dia ya yakni Abdullah bin Abu Bakar juga sudah meninggal dunia jadi tak ada siapalah ya. Jadi saudara terdekat dia ataupun orang lelaki yang boleh membantu dia ya menemani dia ialah siapa dia yang pertama ialah Az-Zubair bin Al-Awwam dan Az-Zubair ditemani oleh kawan baik dia. Kawan baik Az-Zubair siapa tuan-tuan? Talhah bin Ubaidillah. Dua-dua ni yang dijamin syurga. 10 kan? 10 dijamin syurga. Dua daripada mereka, Az-Zubair bin Al-Awwam, sepupu Nabi, yang berusia 28 tahun ketika hijrah. Ya, ketika hijrah 28 tahun. Dan seorang lagi, Talhah bin Ubaidillah, kawan baik kepada Az-Zubair bin Al-Awwam, yang juga berusia 28 tahun. Mereka lahir tahun yang sama, tuan-tuan. Dan yang menariknya tuan-tuan, ketika Az-Zubair dibunuh, ya, tahun yang ke-36 Hijrah, ketika peperangan, ya, pertempuran lah, ya, di antara tentera Sayyidina Ali dengan apa ni, apa kita panggil, ya, dengan Aisyah, ya, berlaku sebab ada apa kita panggil, ya, ada third party, golongan apa pemberontak, ya, yang tak suka Aisyah dan Sayyidina Ali ni bermusyawarah, ya, buat hubungan apa ni, apa kita panggil, buat perjanjian damai dia, mereka tak suka. Maka mereka serang dua-dua grup. Serang Ali, Ali ingatkan Aisyah serang. Serang Aisyah, Aisyah ingat Ali serang. Ya, dan akhirnya kita tahu Az-Zubair terbunuh. Az-Zubair terbunuh. Talhah bin Ubaidillah juga terbunuh. Ya, malah apa ni unta yang ditunggang oleh Aisyah tadi ya dicederakan ya dan dikatakan dipotong kakinya tuan-tuan. Ya, jatuh Aisyah dan bila Ali diberitahu Ali telah gantikan dengan unta lain. Bawa Aisyah naik atas unta tersebut dan diiringi Aisyah oleh tentera Ali untuk balik sampai ke Madinah ya dan dalam banyak apa ni apa kitab sirah kita tengok ya bagaimana Aisyah menyesali ya apa ni perbuatan dia keluar daripada Madinah ya untuk apa ni apa kita panggil ya untuk sampai ke Kufah tadi ya tempat Saidina Ali ya menjadi apa ni apa Amirul Mukminin umat Islam pada masa itu tuan-tuan ya itu satu satu perkara yang dia rasa kesilapan yang dia telah buat itu ijtihad dia tuan-tuan. Ya, dan kita tahu dalam peristiwa tersebut abang ipar dia yakni Az-Zubair mati dibunuh, begitu juga dengan Talhah bin Ubaidillah. Ya, yang menariknya Ustaz sebut tadi, ya. Talhah dan Az-Zubair lahir tahun yang sama, 28 tahun sebelum hijrah. Meninggal juga tahun dan yang sama dalam peperangan yang sama. Ya, peperangan apa tuan-tuan? Peperangan Jamal, peperangan unta. Ya, yang berlaku di Iraq. Okey, itu kalau kita boleh apa? Kalau kita boleh detailkan sikit tuan-tuan, ya. Seterusnya apa lagi yang boleh kita sebut di sini?
uh, batu apa semua kita dah sebut. Yang paling tinggi 2 tadi kan, ya. Jadi pedang tadi Ustaz sebut. Ustaz tak habiskan lagi. Jadi antara pedang yang paling besar tuan-tuan, ya, di Muzium Tok Kapur tu adalah apa ni, pedang Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi sebab itu kata sejarawan, ya, kemungkinan kalau dah tengok pedangnya paling besar, ya, pedang Khalid pun tak sebesar tu tuan-tuan. Ya, pedang Saidina Ali pun tak sebesar tu. Pedang Az-Zubair paling besar. Ya, dan dikatakan Az-Zubair ni orangnya antara sahabat Nabi yang besar. Ya, saiz tubuhnya seperti mana Umar, tinggi lampai orang ni tuan-tuan. Ya, dan berbadan apa ni, sasa. Ya. Pembinaan tersebut, ya, disertai sendiri oleh Nabi. Mana Nabi turun padang. Nabi bukan hanya merasmikan saja. Macam kita lah, pemimpin kita sekarang kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, ya, datang untuk merasmikan saja. Potong ribin, ya, kemudian bagi ucapan sikit, dia kata minta maaf saya ada tugasan lain. Ya, kadang-kadang tak ada tugas lain pun. Ya. Tapi kalau Nabi, cuba kita tengok, Nabi turun padang. Nabi bagi contoh yang baik. Ya, ini bagi kita panggil kepimpinan melalui teladan. Nabi sendiri, ya, apa ni, meminta, ya, kepada para sahabat supaya membenarkan. Mana Nabi sendiri turun padang, ya. Nabi apa? Nabi bekerja juga. Sambil bekerja Nabi mengumandangkan syair bersama para muslimin, ya. Ni syair-syair ringkas, ya. Antaranya, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ya, ada sebahagian riwayat kata sebenarnya ini disebut oleh Nabi ketika menggali parit, ya, menggali parit, ya, menggali khandak. Disebut la aisha illa aishal akhirah. La aisha, tidak ada kehidupan, ya, yang sebenar, illal aisyal akhirah, melainkan kehidupan di akhirat. Kehidupan yang sebenar di akhirat tuan-tuan. Ya, ini satu galakan yang Nabi nak bagi tahu. Maknanya apabila seseorang tu terlibat, ya, membantu umat Islam, ya, dalam membina masjid, ya, dalam membina apa kita panggil prasarana ketenteraan, ya, military asset dan sebagainya, maka mudah-mudahan, ya, dengan sebab usaha mereka itu akan memasukkan mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kasihanilah ya Allah golongan Ansar dan Muhajirin. Ya, Allahumma arham, ya, al-ansar wal muhajirin. Ya Allah, rahmatilah golongan Ansar dan Muhajirin. Ya, jadi di sini nampak Nabi menyebut Ansar dulu baru Muhajirin. Bukan mana Ansar lebih mulia, tidak. Ya, tapi kerana Ansar adalah apa kita panggil, pemilik. Ya, mereka ni adalah orang asal Madinah. Ya, tapi kalau dalam ayat-ayat Quran kebanyakannya minal muhajirin wal ansar. Ya, apa ni, laqad taballahu ala nabi, ya, wal muhajirin wal ansar allazina taba'ahum, ya, fi sa'atil usrah. Itu ayat yang ke berapa tu? Ayat yang ke 117, ya, 117 surah At-Taubah. Ya, Allah sebut, ya, Allah telah menerima taubat, ya, nabi, orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, ya. Dan memang biasa dalam Quran bila disebut muhajirin dan ansar memang didahulukan minal muhajirin wal ansar, ya, minal muhajirin wal ansar, daripada kalangan muhajirin dan ansar, ya, Allah terima taubat, ya. Laqad taballahu 'alan nabi, ya, 'alan nabi wal muhajirin wal ansar, juga disebut muhajirin dan ansar. Tapi di sini, ya, nampak disebut ansar dulu. Kerana apa tuan-tuan? Ansar adalah apa, tuan punya tanah. Mereka adalah landlordnya tuan-tuan. Ya, orang muhajirin datang menumpang, ya, dan mereka lah orang-orang ansar lah yang membantu muhajirin sehingga muhajirin menjadi hebat balik tuan-tuan, ya. Jadi apa ni, apa kita panggil, ini macam tanda, ya, apa kita panggil sign of appreciation yang dibuat oleh Nabi, ya, untuk orang-orang Ansar. Kiblat masjid diletakkan di sebelah kiri menghala ke Baitul Maqdis. Ini peringkat awal. Ya, kita tahu 16 bulan atau 17 bulan yang pertama seperti mana disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, cerita Nabi dan para sahabat masih lagi itijahul kiblah tu, arah kiblat masih ke Baitul Maqdis, mana ke utara. Ya, kemudian nanti, ya, bulan yang ke-16 atau 17 baru Allah turunkan ayat yang ke berapa tu? Ayat yang ke 144. Ya, 144 dalam surah Al-Baqarah. Ya, apa ni, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli, ya, maka hadapkanlah wahai Muhammad wajhaka, wajahmu, ya, syatral masjidil haram, ke arah Masjid Haram. Ya, jadi bila turun ayat 144, ya, surah Al-Baqarah, maka barulah, ya, Nabi dan para sahabat apa ni, itijah kiblahnya ialah ke arah Mekah, mana ke selatan. Sebab Madinah di utara, bukan lagi menghadap ke utara ke Baitul Maqdis. Ya, jadi ini ada cerita yang panjanglah dalam Quran. Ya, apa ni, permulaan juzuk yang kedua, ayat 142, ayat 143, ayat 144 memang cerita tentang perpindahan apa ni kiblat ni tuan-tuan, ya. Jadi peringkat awal masih lagi
menghala ke Baitul Maqdis. Masjid ini mempunyai 3 pintu. Selepas itu tanah yang menjadi lantai masjid diletakkan batu-batu kecil kerana hujan telah menjadikannya becak. Ya, jadi kalau hujan sekali-sekala kita tahu sebab atap masjid tu daripada pelepah tamar, ya, pelepah kurma. Oleh sebab itu Nabi arah supaya diletakkan batu-batu kecil. Masjid yang dibina tidak dihampar dengan permaidani, bukan macam sekarang. Ia juga tidak dihampar dengan tikar, tak ada, tuan-tuan. Ya, dua buah bilik ya didirikan bersebelahan dengan masjid, dua buah bilik ya, dan bilik itu ya dibina untuk dua orang isteri Nabi pada masa itu ya. Isteri Nabi ni tiga lah patutnya, Khadijah tapi dah meninggal ya, kemudian Saudah, dan setahun sebelum hijrah Nabi berkahwin dengan Aisyah ya. Aisyah tuan-tuan ya, ada dua. Jadi ketika hijrah Nabi masih ada dua isteri, sebab tu dibina dua bilik ya yang kita panggil sebagai hujurat ya. Hujurat ni merujuk pada hujurat azwajin Nabi ya, maknanya bilik-bilik ya, bukan rumah tuan-tuan. Kalau rumah baitun jamaknya buyut. Tapi kalau hujrah ya jamaknya hujurat. Dalam Quran ada surah Al-Hujurat. Ya, menunjukkan bilik-bilik. Ya, maknanya nak menunjukkan saiznya kecil tuan-tuan, bukan besar. Ya, bukan 20 kali 70 atau ya kita kata 24 atau 26 ya kali 85, bukan tuan-tuan. Ya, ni kecil sangat saiz dia. Ya. Dan kedua-dua isteri Nabi itu disebut di sini Saudah binti Zam'ah, isteri kedua Nabi, dan Aisyah. Ya, tapi yang paling dekat dengan apa kita panggil ya, dengan Raudhah tu nanti ialah rumah Aisyah. Ya, rumah Aisyah dia betul-betul di sebelah. Ya, ketika itu isteri Nabi hanya dua orang, tiga tapi seorang dah meninggal. Nabi belum berkahwin dengan Hafsah lagi. Ya, Nabi hanya berkahwin dengan Hafsah nanti setelah apa tuan-tuan? Ya, setelah daripada apa ni, suami Hafsah yang meninggal dunia selepas perang Badar. Suami ini cedera parah dalam perang Badar, ya, Ghazwah Badar pada tahun yang kedua Hijrah. Setelah meninggal suaminya, habis iddahnya, barulah Nabi berkahwin dengan Saudah. Ya, jadi Saudah isteri yang keempat Nabi. Kemudian nanti baru dengan Ummu Salamah dan dengan apa, dengan Zainab binti Jahash dulu. Zainab binti Jahash ya, sebab suami Zainab binti Jahash yakni Abdullah bin Jahash, bukan Zainab binti Jahash, Zainab binti Khuzaimah, minta maaf salah tuan-tuan. Ya, jadi isteri yang keempat Hafsah. Khadijah pertama, yang kedua Saudah binti Zam'ah, yang ketiga Aisyah binti Abdullah ataupun Abi Bakar ini Siddiq, yang keempat ialah Hafsah binti Umar, yang kelima ialah Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah, bukan Zainab binti Jahash kemudian lagi. Ya. Cuma suami kepada Zainab binti Khuzaimah adalah Abdullah bin Jahash, abang kepada Zainab binti Jahash. Ya, yang terkorban syahid bersama-sama dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ya dalam peperangan Uhud. Kita tahu dalam perang Uhud ada 70 kan. 70 sahabat Nabi yang terkorban, dua daripada mereka adalah keluarga Nabi daripada kalangan ahli bait. Yang ni Hamzah bin Abdul Muttalib yang kita panggil sebagai Sayyidus Syuhada, ketua bagi para syuhada. Yang kedua ialah Abdullah bin Jahash. Siapakah Abdullah bin Jahash? Beliau adalah sepupu Nabi. Kerana mak kepada Abdullah bin Jahash, yakni Umaymah binti Abdul Muttalib, anak Abdul Muttalib. Jadi bila dia anak Abdul Muttalib, maknanya dia adalah mak saudara kepada Nabi, ya, Umaymah, yang merupakan ibu kepada Abdullah bin Jahash tadi. Abdullah bin Jahash, abang kepada Zainab binti Jahash. Dia berkait tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena catat baru dia dapat. Ya, kalau Ustaz boleh ulang sikit. Ya. Nabi ada seorang mak saudara, Nabi ada ramai mak saudara, tapi salah seorang mak saudara Nabi yang paling popular ialah Umaymah, ya, dengan Hamzah, ya, Umaymah binti Abdul Muttalib. Umaymah binti Abdul Muttalib ya, beliau adalah anak Abdul Muttalib. Maknanya adik beradiklah dengan Abdullah bapa Nabi. Ya, jadi bila bila Umaymah ni berkahwin dengan Jahash, dia dapat ramai anak lah, antaranya 4 yang paling popular lah. Sudah tentu yang pertama tadi yang syahid dalam perang Uhud, Abdullah bin Jahash. Dia ada adik Ubaidillah bin Jahash yang kahwin dengan Ramlah. Ramlah binti Abu Sufyan, nanti hijrah ke Habasyah ya, kemudian meninggal di sana. Itu dah dua kan, Abdullah bin Jahash, Ubaidillah bin Jahash. Ubaidillah adik pada Abdullah, ya. Kemudian kita ada Zainab binti Jahash yang nanti kahwin dengan Zaid bin Harisah, kemudian bercerai dan Nabi kahwin dengan dia setelah habis iddah dia. Itu Zainab binti Jahash, sepupu Nabi, ya. Semua mereka ni sepupu Nabi. Dan kemudian kita ada siapa? Ya, kita ada Hamnah binti Jahash, ya, yang merupakan isteri kepada siapa? Kepada Mus'ab bin Umair yang juga syahid dalam perang Uhud, ya. Dan beliau akhirnya dikahwini oleh Talhah bin Ubaidillah, ya. Ini kita tahu cerita Hamnah binti Jahash yang terlibat dalam memfitnah, ya, apa ni, Sayyidatina Aisyah dalam peperangan Bani Mustalik, ya. Jadi dia fitnah, dia terlibat dan dia dijatuhkan hukuman
sebat, ya. Kerana apa? Kerana melakukan jenayah qazaf dipanggil. Ni bukan main-main tuan-tuan. Ya, ramai orang tak tahu ni. Ya, kita tuduh orang apa ni berzina, kita tuduh orang ya, apa ni buat hubungan seksual, apa ni apa kita panggil luar tabi'i dan sebagainya ni, ya. Benda-benda ni termasuk qazaf, yang menuduh orang baik sama ada lelaki atau perempuan melakukan perkara tersebut sedangkan dia tak buat. Ini adalah dosa besar, ni dosa hudud tuan-tuan. Ya, ni bukan boleh cakap dengan orang tu minta maaf macam tu saja, tak boleh tuan-tuan. Ya, kena dilaksanakan hukuman tadi. Ya, setelah dilaksanakan hukuman apa ni dilaksanakan hukuman pun masih ada kesan. Maknanya dia punya syahadah, penyaksiannya tidak diterima tuan-tuan. Ya, sebab dia dianggap menuduh walaupun ada saksi. Tapi kalau saksinya tak cukup 4 orang, tak boleh tuan-tuan. Seperti mana yang kes yang berlaku pada Abu Bakrah pada zaman Sayyidina Umar. Ya, jadi bila dipanggil saksi, datang ya 4 orang saksi, memang betul. Ya, 3 kata kami melihat dengan mata kepala kami. Seorang kata saya tak pasti. Saya memang ada di situ, ya di tempat kejadian, saya melihat kedua-dua mereka ada pasangan lelaki perempuan tadi, tapi saya tidak melihat ya seperti apa kita panggil ya, seperti apa ni apa kita panggil istilahnya ya, seperti lesung masuk ke dalam dia punya tadi tempat tu lah. Ya, jadi dia apa? Dia kata tak nampak ya, betul-betul macam tu. Dia tak pasti. Jadi maknanya apa ni tuduhan ya kepada pesalah tadi digugurkan. Ya, jadi bila tuduhan kepada pesalah digugurkan, tuduhan maknanya tak boleh tuduh, tak boleh disabitkan kesalahan yang tertuduh. Ya, maknanya apa? Defendant tak dibebaskan, tapi plaintiff, ya, plaintiff maknanya orang yang menuduh tetap dijatuhkan hukuman. Jadi Abu Bakrah telah dijatuhkan hukuman sebat tuan-tuan. Ya, beliau telah dijatuhkan hukuman sebat. Ya, begitu juga apa ni, apa kita panggil ya, Hamnah tadi pun dijatuhkan hukuman sebat. Yang terlibat lagi kita kata siapa ya? Apa ni, apa Mistah bin Usasah. Beliau adalah apa ni sahabat Nabi ya, dan beliau terlibat dalam perang Badar tuan-tuan. Ya, tapi oleh kerana beliau telah terlibat dalam menuduh Aisyah tanpa bukti, maka dia pun dijatuhkan juga. Ya, hukuman apa tuan-tuan? Ya, hukuman apa ni sebatan juga ya, paling kurang 70 kali sebatan dia. Begitu juga ya kepada apa Al Hasan bin Sabit ya, mana Hasan bin Sabit ni ya, beliau juga dijatuhkan hukuman sebat juga tuan-tuan kerana terlibat dalam menuduh Aisyah tanpa bukti. Itu dia punya kesan ya kepada apa kesalahan tadi tuan-tuan ya. Jadi kalau ada soalan silakan tuan-tuan ya. Ustaz masih tak boleh melihat soalan di sini ya. Kalau ada mungkin daripada apa ni daripada Haji Shuaib kita ataupun daripada Sister Shima kita, kalau ada mungkin boleh WhatsApp saja, nanti Ustaz tengok di sini ya, ada atau tidak soalan. Kalau ada kita jawab. Belum ada soalan ya. Okey, belum ada ya. Jadi kalau tak ada kita tunggulah ya, kalau ada soalan silakan. Kalau tak ada kita sambung ya. Jadi kedua-dua bilik tersebut adalah bersebelahan dan bersambung dengan masjid. Betul. Sebelah-sebelah betul. Setiap kali berkahwin dengan isteri yang baru, baginda akan membina bilik yang lain yang bersambung dengan masjid. Ya, jadi 4 tadi kita dah sebut kan. Ya. Apa ni keluarga Nabi daripada sebelah Zainab binti Jahash tu ya, daripada mak dia, yakni siapa? Umaymah binti Abdul Muttalib. Umaymah kahwin dengan Jahash, dapat 4 orang anak paling kurang. Yang popular lah yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Ya, Abdullah bin Jahash yang mati dalam perang Uhud. Kemudian Ubaidillah bin Jahash meninggal di Eritrea, ya, berpindah ke sana masa hijrah bersama dengan isterinya Ramlah binti Abi Sufyan. Yang ketiga Zainab binti Jahash yang berkahwin asalnya dengan Zaid bin Harisah, ya, Nabi punya maula. Maula tu maknanya hamba yang dibebaskan. Dia asalnya hamba, dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi. Ya, tapi Nabi telah bebaskan dia, dan hamba yang dibebaskan dipanggil sebagai maula. Ya, kalau perempuan maulat. Ya. Kemudian yang terakhir ialah Hamnah binti Jahash yang terlibat dalam menuduh Aisyah. Ya, maknanya ada hubungan sulit dengan Safwan bin Mu'attal. Ya, tapi tak boleh bawa saksi, 4 saksi, dan dia dijatuhkan hukuman sebat juga tuan-tuan. Ya, dan mereka kena bertaubat betul-betul. Ya, dijatuhkan hukuman, kemudian barulah ya mereka dianggap bebas daripada kesalahan tadi. Ya, maknanya kena kena hukum tuan-tuan, bukan main-main tuan-tuan. Dan banyak benda-benda ni berlaku pada zaman kita. Ya, suka-suka hati kita tuduh orang.
ya, dan kita tak boleh bawa saksi, dan itu adalah kesalahan hudud, tuan-tuan. Ya, bukan main-main. Ya, jadi sebab tu kena belajar, tuan-tuan. Ya, ramai orang kadang-kadang dari segi duit memang banyak, tuan-tuan. Ya, kononnya belajar sana sini, ya. Tapi macam tadilah, ya, ada banyak benda yang berkait dengan agama yang dia tak belajar, yang dia tak tahu, yang dia main tuduh-tuduh orang saja, tuduh orang berzina, tuduh orang buat hubungan seksual dan sebagainya, ya. Kemudian tak ada bawa saksi, dengar-dengar saja, agak-agak saja, tuan-tuan. Dan ini semua adalah kesalahan hudud. Minta maaf, tuan-tuan. Ya, Ustaz kena bagi tahu. Ya, jadi kepada kita yang mungkin pernah terlibat dalam perkara tersebut, tuan-tuan kena sedar, bukan main-main, tuan-tuan. Kena betul-betul taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan macam tadilah, ya, kalau undang-undang Islam ni berjalan, maknanya dia kena dijatuhkan hukuman hudud, tuan-tuan, bukan main-main. Ya, sebab kita dah tuduh orang, tuan-tuan. Ya, dan tuduh itu tanpa saksi. Seperti mana yang berlaku pada zaman sekarang banyak, tuan-tuan. Ya, berlaku pada zaman apa ni, ya, berlaku pada zaman para sahabat juga. Zaman Umar tadi kita sebut, ya, Abi Bakrah. Ya, zaman Nabi tadi berlaku. Ya, 3 orang sahabat besar. Ya, Hamnah binti Jahash adalah adik ipar Nabi, tuan-tuan. Ya, apa ni, Mistah bin Usasah ni adalah terlibat dalam perang Badar, Al-Badri. Ya, orang yang terlibat dalam perang Badar ni dosa yang lalu telah dihapuskan, tuan-tuan. Ya, tapi bila dia buat dosa baru, dia bertanggungjawab. Ya, dan mak kepada apa kita panggil, ya, Mistah bin Usasah ni adalah apa kita panggil, ya, pembantu rumah. Ya, beliau banyak menemani Aisyah. Ya, sebab Nabi keluar untuk travelling, ya, untuk peperangan, untuk musafir, dakwah dan sebagainya. Ya, jadi Aisyah, ya, ditemani oleh siapa tadi? Oleh Ummu Mistah. Ummu Mistah ni mak kepada Mistah bin Usasah tadi. Ya, tapi tak peduli, tuan-tuan. Kalau dia buat kesalahan, hukum tetap hukum juga. Ya. Dan kemudian yang terakhir ialah tadi, ya, apa ni, apa kita panggil Al-Hasan, Hasan bin Sabit tadi. Ya, Hasan bin Sabit salah seorang penyair yang Nabi sayang, tuan-tuan. Nabi memang sayang dengan dia. Tapi bila dia terlibat dalam menuduh Aisyah terlibat, ya, dalam hubungan skandal tadi kononnya, tanpa bawa saksi, dia juga dijatuhkan hukuman, tuan-tuan. Okey, ya, itu kalau kita boleh detailkan sikit. Setiap kali berkahwin dengan isteri yang baru, ya, baginda akan membina bilik yang lain. Jadi bertambahlah, ya, bilik-bilik, ada bilik apa ni Asma, ya. Kemudian apa ni Ummu Salamah, ya, dan apa ni begitu juga apa ni rumah anak Nabi, yakni apa ni apa Fatimah, ya, Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali. Rumahnya berada di belakang rumah Sayyidatina Aisyah. Ya, yang paling dekat dengan Raudhah tu, Raudhah tu masjid kan. Jadi yang paling dekat dengan Raudhah ialah rumah Aisyah. Ya, maknanya selak apa ni, apa kita panggil? Tirai, ya, dah boleh nampak, ya. Jadi dia punya kedudukan sangat rapat. Ya, Nabi boleh tutup balik, ya. Sebab tu Nabi boleh tengok jamaah untuk Isyak tu dah ramai ke belum. Kalau belum, Nabi tutup balik tirai, Nabi tunggu lagi. Ya, sahabat datang lagi. Nabi buka tirai dah ramai, barulah Nabi arah apa ni, siapa? Bilal bin Rabah, ya, untuk iqamah, ya. Barulah dibuat apa ni solat malam, ya, solat Isyak yang dibuat secara agak lewat tapi masih berjamaah, yang kita panggil sebagai atamah. Atamah tu ialah solat Isyak yang dibuat, yang dilewatkan sehingga apa ni 1/3 malam ataupun 1/2 malam, ya, dan masih dibuat secara berjamaah dan jumlahnya masih ramai lagi, tuan-tuan. Ya, itu antara perkara yang Nabi buat yang kita susah nak buat lah, melainkan kalau kita ada hal-hal tertentu lah, ya, hal-hal tertentu yang tak dapat nak dielakkan, ya, maka kita buat apa ni solat, ya, Isyak kita panggil solat atamah tadi, ya. Ainta, ya, atamah, ya, min tak marbutah. Al-atamah merujuk pada solat Isyak yang dilewatkan sehingga 1/3 malam ataupun 1/2 malam. Ya, tetapi masih berjamaah, dibuat di masjid. Ya, di Masjid Nabawi pada masa itu. Nabi mengimamkan juga. Okey, tuan-tuan, ya. Jadi Allah mewajibkan orang mukmin permulaan azan. Ni cerita azan pula. Ya, Allah wajibkan orang-orang mukmin solat supaya mereka sentiasa mengingati Allah. Dengan itu mereka akan melaksanakan segala arahan dan meninggalkan segala larangan. Oleh sebab itu Allah menyebut dalam Al-Quran ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim dalam suratul Ankabut ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, inna sesungguhnya as-salat, salat itu tanha, ya, dia mencegah, ya, 'anil fahsya, daripada perbuatan fahsya. Perbuatan ini adalah benda-benda keji yang biasanya berkait dengan hubungan kelamin, ya, dengan hubungan seksual lelaki perempuan, wal munkar, dan perkara-perkara mungkar, mana selain daripada apa kita panggil, ya, selain daripada al-fahsya tadi.
Tak maaf tuan-tuan. Jadi apa ni ayat 45 ya. Allah menjadikan solat ya yang afdal, yang paling utama ialah yang dikerjakan secara berjamaah. Ya, sebab itu apa ni apa kita panggil ya solat berjamaah ni adalah tuntutan. Ya, orang perempuan pun ya kalau boleh ya berjamaah ya. Dia tak pergi ke masjid lah. Ya, tapi dibuat di rumah. Ya, macam pandemik ni sepanjang pandemik kita tahu alhamdulillah kebanyakan suami mengimamkan isteri di rumah anak-anak. Ini satu peluang untuk kita lebih rapat dengan keluarga lah tuan-tuan. Ya. Jadi dia punya imamnya adalah suami itu sendiri. Ya, dan mudah-mudahan dapat juga 27 kali ya apa ni apa kita panggil gandaan darjat, bukan pahala tuan-tuan ya. Solatul jamaah ya, solat jamaah itu tafdulu min solatil faz, lebih utama daripada solat apa solat bersendirian ya individual bi sab'ah wa ishrina darajatan ya 27 sab'ah 7 ishirin 20 darajatan. Darajat mana dari segi darjat dia. Antara satu darjat dengan satu darjat yang lain kita tak tahu berapa banyak pahala pula tuan-tuan. Ya, jadi jangan solat bersendirian. Di pejabat pun tuan-tuan ya, susah-susah pun kita kata masih kita solat berjamaah. Ya, walaupun apa ni tempat sempit kita kata ya, berdua tak apa tuan-tuan. Yang penting berjamaah. Ya, itu dia punya apa kita panggil ya, dia punya uh, prinsip utama dia ya, solat berjamaah. Di apa kita panggil di ladang ke di kebun di mana-mana tuan-tuan ya. Walaupun berdua ya, ya dan apa kita panggil suami ya walaupun dia pergi ke masjid untuk solat berjamaah dengan jamaah ya dengan imam di masjid, kemudian bila dia balik dia boleh solat, dia boleh mengimamkan isterinya pula. Ya, tadi solat yang dibuat di sana fardu, yang di sini adalah solat yang bersifat sunat saja. Ya, solat fardu ya tapi bersifat sunat sebab tak bolehlah isteri dia mengimamkan dia kena imamkan isteri. Isteri belum solat Isyak dia sudah. Ya, jadi apa ni isteri itu tetap ya fardu. Ya, bagi suami dia sudah jatuh kategori sunat lah ya. Solat fardu, solat Isyak yang kedua dia buat. Seperti mana yang dibuat oleh siapa? Oleh Muaz bin Jabal. Ya, beliau tinggal di pinggir kota Madinah ya dan beliau adalah imam di kampung dia. Ya, dalam komuniti ataupun dalam kabilah dia adalah imam ya. Jadi apabila apa ni beliau solat Isyak bersama Nabi di Masjid Nabawi ya. Setelah selesai dia pulang ke kampung dia, orang kampung dia tunggu dia. Dan beliau mengimamkan pula solat yang kedua di kampung dia. Maknanya solat itu sunatlah hukumnya kepada dia sebab dia dah solat fardu tadi dengan Nabi. Ya, tapi bagi orang kampung dia itu adalah solat yang pertama. Ya, jadi solat fardu yang pertama. Bagi dia sudah jadi solat sunat lah. Ya, tetap solat fardu Isyak juga. Ya, tapi dari segi statusnya sudah jadi sunat sebab dia sudah mengerjakan solat fardu Isyak bersama dengan Nabi dan para sahabat. Jadi ambil daripada peristiwa ini ya menjadi apa kita panggil menjadi dalil bahawasanya boleh ya seseorang lelaki itu mengulangi ya solatnya dua kali. Ya, termasuklah solat Isyak dalam kes ni solat Isyak lah. Ya, tapi tidak menghalang dia daripada solat lain. Macam itulah ya. Dia nak solat di masjid, selesai isteri dia tunggu di rumah, bila dia sampai di rumah dia mengimamkan isteri dia pula. Ya, nak bagi peluang isteri dia mendapat kelebihan solat berjamaah ya, itu boleh dilakukan. Okey, tuan-tuan selesai. Solat afdalnya supaya muslimin boleh ingat memperingati urusan dan keperluan sesama mereka. Ya, menguatkan ikatan persaudaraan sebab bila jumpa tu, ya jumpa dan tanya khabar, ya. Kemudian bermanis muka boleh pahala lagi, ya. Sebab dalam hadis disebut tabassumuka fi wajhi akhika apa sadaqah. Ya, senyuman yang kamu bagi, ya. Apa ni apa kita panggil? Wajah yang ceria yang kamu pamerkan kepada orang lain tu termasuk sedekah juga. Tabassumuka, senyuman kamu. Ya, fi wajhi akhika sedekah. Ya, yang kamu pamerkan kepada saudara-saudara kamu itu termasuk sedekah juga. Ya, dan jangan dipandang remeh. Ya, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ya, apa ni apa itu namanya walau antalqa ya akhaka biwajhin talqin ya jadi jangan dipandang hina, jangan apa kita panggil ya jangan kita belittle ya pandang hina ya. Do not belittle ya benda-benda baik ni tuan-tuan jangan ya benda-benda makruf benda-benda baik maksudnya ya. Apa ni la tahqiranna wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kita pandang remeh ya sesuatu ibadah ya walaupun ya nampak benda tu kecil
Ya, mana-mana ibadah, benda yang makruf, benda baik, jangan pandang benda tu kecil tuan-tuan. Ya. Walau antal qa biwajhin akhi, ya. Ada soalan ya? Ada soalan ya, kejap ya. Kita tengok. Kejap, tuan-tuan ya. Sebab tadi saya tanya soalan belum ada lagi, jadi dah ada. Kita tengok ya. Soalan ya. Pedang di Topkapi itu genuine atau replika Ustaz ya. Ikut pada sejarawan yang entertain kita di situ. Dia yang bawa kita, yang tunjuk apa semua ya. Dia kata 99% ya. 99% adalah original ya. Genuine ya. Oh ya, ada nampak apa ni apa? Naga ataupun binatang di salah satu pedang. Wallah alam. Ustaz tak pergi sampai detail itulah ya. Ustaz tengok juga ya pameran tersebut, dan pameran ni pernah dibuat di apa? Di apa kita panggil ya, Muzium Kesenian Islam di Shah Alam. Tapi yang di Shah Alam tu bukan yang original daripada itulah ya, yang itu replika ya. Tapi yang di Top Couple tu original tuan-tuan. Ya, termasuklah pameran apa ni, serpihan gigi Nabi ya, rambut dan janggut Nabi dan sebagainya ya. Itu semua adalah genuine, original tuan-tuan. Termasuklah pedang-pedang tadi ya. Ini sejarawan yang bawa kita lah ya. Sebab mereka adalah apa ni cara kan ya, untuk menentukan apa kesahihan ataupun ya dia sama ada genuine, autentik ataupun tidak ya. Jadi kita terimalah ya, sebab yang bawa kita tu ialah apa kita panggil sejarawan ya. Orang yang ni, dan kita baca ya, kita baca buku-buku yang dipamerkan di situ ya, dan mereka sebut macam tu. So kita terimalah tuan-tuan. Okey ya. Kemudian ada soalan lain ya. Ha, ada lagi. Betul-betul ya. Yang tadi tu ya. Uh, ada macam naga ya. Wallah alam, saya tak tahu yang tu ya. Janggut Rasulullah dah jawab tadi. Betul ya. Ini memang di apa disahihkan. Tuan-tuan boleh baca, dia ada ya, Ustaz Azhar ada e-book dia ya. Tuan-tuan boleh cari di Google Scholar ya. Pergi Google, klik Scholar, cuba tengok ada e-book tentang ni. Kalau tak lengkap pun ya, di Google Image tuan-tuan boleh cari ya, sebahagian gambar-gambar tu ada, dan ada dia punya penerangan di bawah ya. Betul ya, yang janggut tadi apa ni diberitahu betul tuan-tuan ya. Kemudian soalan lain setakat ni tak ada ya. Okeylah ya, itu kalau kita boleh detailkan. Kalau ada soalan lain nanti sila ya. Ustaz pun tak tahu apa sebab tak boleh lagi tengok ya soalan di sini. Kalau boleh nampak tu lagi mudah tuan-tuan ya, direct saja. Okey, seterusnya apa lagi yang boleh kita sebut di sini? Apabila tiba waktu solat memerlukan tindakan yang boleh menyedarkan. Ini cara macam mana kita nak panggil ya jamaah tu untuk solat. Ya, macam mana? Ada ada mekanisme tak? Ya, mekanismenya macam mana? Ni perbincangan dia. Ya. Rasulullah berbincang dengan para sahabat untuk menentukan apakah bentuk tindakan yang perlu diambil. Sebahagian bagi ada yang cadang, angkat bendera. Apabila tiba waktu solat, orang ramai ya dapat melihat, angkat bendera tuan-tuan. Ya, cadangan ini ditolak kerana ia tidak mendatangkan faedah kepada orang yang tidur. Kalau orang tidur macam mana? Angkat bendera 3 4 bendera pun orang tidur. Ya, dan orang yang terlupa ya. Dia yang sibuk dengan pekerjaan sebagai contoh. Sebahagian lain mencadangkan dia dinyalakan api di tempat yang tinggi. Ya, cadangan ini juga ditolak ya. Kerana ni apa ni nampak macam menyerupai apa tasyabuh dengan golongan Majusi ya, ataupun kalau zaman mana kita kata Red Indian lah ya, dia macam isyarat ya, dia letak apa ni apa dinyalakan api di tempat tinggi ya, supaya orang tahu ada musuh datang sebagai contoh ya. Kemudian apa lagi? Uh, Ditiup trompet ya, sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi nak kerjakan solat. Perkara tersebut tidak disukai oleh Nabi. Kerana ya, Nabi tak suka orang Islam tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Kita kena mukhalafah. Ya, khaliful yahud wan nasara dalam hadis yang sahih. Nabi kata khaliful yahuda wan nasara. Berbezalah kamu. Buatlah sesuatu yang berbeza dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi sebab itu ada orang tanya, boleh tak kita puasa pada hari Sabtu dan Ahad? Tak ada masalah tuan-tuan. Kerana orang Yahudi dan orang Nasrani mereka berhari raya pada hari tersebut. Ya, orang Yahudi pada hari Sabtu, ya, apa ni Sabbath day, orang ya, apa ni Kristian pada hari Ahad. Jadi oleh kerana mereka berhari raya makan minum, kita berpuasa. Boleh tak? Boleh tuan-tuan. Ya, seperti contoh kita puasa pada 10 Muharram baru-baru ni.
Ya, jadi ketika Nabi sampai di Madinah, ya sebab Nabi orang Mekah, Nabi tak biasa dengan kebiasaan masyarakat Madinah. Antara masyarakat Madinah kita dah bagi tahu di kalangan orang-orang Yahudi, ya, sama ada daripada Bani Qainuqa, ya, daripada Bani An-Nadir, ya, daripada Bani Quraizah, ya. Jadi Nabi diberitahu oleh para sahabat di Madinah, ya, bahawasanya orang-orang Yahudi ini apa mereka buat, tuan-tuan? Ya, orang-orang Yahudi ini mereka apa kita panggil, ya, mereka apa ni berpuasa juga ya pada 10 Muharram. Kerana kata mereka 10 Muharram ni adalah apa ni hari ataupun tarikh ya Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kekejaman ya Firaun merempetah ataupun merenpetah ataupun merneptah yang kita sebut tadi. Ya, yang kejar Nabi Musa sampai ke the Great Bitter Lake tadi. Ya, yang tak nak cross tadi kan, ya. Dan apabila Jibril datang bawa apa ni unta betina, ya, jadi unta jantan Firaun kejar dia. Ya, dan akhirnya tentera-tentera pun masuk dan Allah mentakdirkan ya mereka semua mati di dalam peristiwa tersebut ya, lemas dalam the Great Bitter Lakes. Ya, seperti mana disebut oleh oleh Asyikh Al-Maududi tadi ya, Abul Ala Al-Maududi salah seorang daripada kita kata scholar lah, Muslim scholar ya di India Pakistan ya, di benua India Pakistan. Begitu juga oleh apa kita panggil oleh salah seorang daripada surgeon ya daripada Perancis ya, Maurice Bucaille ya. Maurice Bucaille juga yang kita tahu akhirnya memeluk Islam dengan nama Yahya ya. Dan beliau telah Dr. Yahya ni ya telah buat kajian secara detail, buat perbandingan antara antara apa kita panggil Bible Al-Quran and Science ya, dia buat buku dan dia bincang banyaklah secara saintifik ya, secara akademik ya, bukti-bukti ya dan juga fakta-fakta yang didapati daripada apa kita panggil ya, daripada macam-macam lah tuan-tuan. Ya, tu dia punya cerita dia. Ya, dan di apa kita panggil ya, diperkuatkan lagi oleh kajian-kajian semasa ya. Jadi para ulama adalah buat kajian semasa dan mereka menyebut ya tempat di mana crossing tu ya yang dilakukan oleh Nabi Musa dan juga Bani Israel itu adalah di The Great Bitter Lakes. Ya, dan apabila ada orang tanya juga ya, apabila ditemui jenazah merempetah tadi dan sekarang kita tahu jenazah itu sebelum ni disimpan di Valley of the Kings. Ya, Valley of the King ni berada di Luxor tuan-tuan ya. Sebab itu kalau dulu ya, kalau mungkin apa ni Haji Shuaib dan Sister Shima ingat ya masa kita pergi ke Mesir ya. Ini ingat mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu kot. Ya, masa tu kita tak ada lagi package untuk menyelusuri apa ni Sungai Nil ya. Kita pergi sampai ke Aswan, sampai ke apa kita panggil Abu Simbel ya. Masa tu tak ada lagi tuan-tuan. Tapi alhamdulillah ya. 5-6 tahun kebelakangan ni kita sudah menambah ya dia punya apa kita panggil itinerary kita tambah lagi tuan-tuan. Ya, kerana kita pergi ke tempat ya yang disebut sebagai tempat apa ni obelisk ya. Dipotong daripada bukit-bukit batu ya di apa kita panggil di Luxor ya dan dijadikan sebagai apa ni tiang ya tiang-tiang besar di temple ya antaranya ialah temple yang paling besar di dunia ya the apa kita panggil the biggest temple on earth ya di Luxor tuan-tuan ya temple yang dibina pada zaman zaman Ramses II antaranya ya dia memang dianggap sebagai bapa pembangunan Mesir lah ya temple-temple yang besar ni kebanyakannya tu zaman dia tuan-tuan ya dan kita pergi sampai ke Abu Simbel ya tempat ya ini semua dipanggil sebagai apa ni Seven Wonders of the World ya sebab tu orang bila pergi ke Mesir dia tengok piramid dan dia percaya piramid tu is one of the seven wonders of the world ya the one and only in Egypt ya sebab dia tak turun ke bawah lagi tuan-tuan ya jadi sebab tu orang barat kata ya kalau kita turun bawah sampai ke Abu Simbel ya daripada Aswan Aswan tu di hujung apa ni kapal kita boleh naik sampai Aswan. Bawah lagi tu tak boleh dah. Ya, jadi bawah tu kena naik bas lah ya. Daripada Aswan kita turun sampai ke Abu Simbel tu kena dalam 3 jam perjalanan lagi tuan-tuan. Ya dengan bas lebih kurang 3 jam, 2 jam dekat-dekat 3 jam. Dia baru nampak Abu Simbel tu tepi Sungai Nil juga. Tapi Sungai Nil yang bahagian selatan yang nak menghala ke Sudan tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan akan tengok lagi ya dan temple di apa kita panggil di Luxor lah kebanyakannya. Sebab Luxor tu adalah bandar apa kita panggil ya bandar musim musim sejuk ya sebab biasanya raja-raja besar ni tuan-tuan mereka ada dua dua apa kita panggil dua palace dia ada summer palace dan dia ada winter palace
bagi Firaun, ya, sama ada Ramses II ataupun Medan Petah, dia punya summer palace di utara. Sebab utara dia lebih sejuk lah. Jadi musim panas, pergi ke utara dia akan sejuk sikit. Ya, di Tanis dia panggil, ya. Ataupun apa ni disebut sebagai Memphis lah. Ya, Memphis tu bandar lama, bukan Kairo tuan-tuan, ya. Dia ke utara lagi. Kemudian kalau musim sejuk, ya, mereka berada di selatan. Selatan jadi panas sikit lah. Ya, jadi itu di Luxor. Luxor tu adalah bandar apa? Bandar yang dibina apa ni istana besar Ramses II. Begitu juga, ya. Tempel-tempel besar tu kebanyakannya Valley of the Kings, ya, Valley of the Queen, ya, tempat mereka semadikan apa ni mumia raja-raja dan juga apa ni apa kita panggil, ya, dia punya permaisuri dia. Ya, Valley of the King, Valley of the King tu tempat, ya, ada 70 lebih lah. Ya, dia punya mumia-mumia dia. Kemudian Valley of the Queen tu kita tahu, dan juga apa tadi, ya, temple tadi. Ya, sama ada di Bandar Luxor tu sendiri ataupun satu lagi tadi, ya, yang agak keluar sikit daripada Bandar Luxor, itu antara yang terbesar lah tuan-tuan. Ya, dalam dunia. Kalau kita tengok temple-temple besar, ya, gabungkan semua. Apa ni Valley of the King, Valley of the Queen, ya, gabungkan apa kita panggil tadi Abu Simbel, ya. Sebab tu apa kita panggil, ya, pelancong-pelancong barat katalah, ya, dia kata sebenarnya all seven wonders of the world tu adalah di Mesir. Yang kita tengok satu saja di apa di Kairo, ya. Jadi kita boleh travel naik kapal, kita boleh duduk 4 hari 4 malam dalam kapal tuan-tuan. Ya, kapal sangat selesa macam hotel bintang 3 bintang 4 tuan-tuan. Ya, jadi dia punya apa kita panggil perjalanan kita tu, ya. Kita gunakan deck dia 3 tingkat, biasanya kita boleh buat solat berjamaah di atas lah, ya, dan kita boleh buat kuliah, ya, di dia punya open deck tu di atas tuan-tuan, ya. Kita boleh buat program kita di situ, ya, lebih menarik tuan-tuan, ya. Dan apa ni daripada Aswan sampai Luxor, daripada Luxor kita balik dengan kapal terbang lah, ya, ataupun kita datang daripada Kairo dengan kapal terbang. Itu boleh, ya, boleh kita menyelusuri dan lebih nampak apa ni apa cerita-cerita yang dipamerkan oleh Al-Quran, ya, yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Tu kalau Ustaz boleh tambah sikitlah maklumat bagi tuan-tuan. Okey tuan-tuan, ya. InsyaAllah lepas apa ni apa kita panggil PKP ni insyaAllah, ya, mudah-mudahan keadaan menjadi lebih selamat, ya, lebih kondusif, ya, untuk kita ziarah tempat-tempat bersejarah ni seperti mana Al-Quran sebut dalam ayat 137 kan. Ayat 137 surah Ali Imran, ya. Apa ni di pertengahan ayat tu Allah kata fasiru fil ardi, maka berjalanlah kamu atas muka bumi. Fanzuru, maka lihatlah dengan mata kepala kamu. Kaifa kana, bagaimana, ya, akibatul mukazzibin. Bagaimana Allah buat kesudahan kepada orang-orang yang mendustakan agama. Maknanya tuan-tuan, dalam bab yang berkaitan dengan melihat tempat-tempat, ya, golongan mukazzibin, ya, bukan golongan mukminin saja tuan-tuan, ya. Kita bukan diarah untuk pergi Masjid Surau. Maksudnya Masjid Aqsa, ya, Masjid Haram apa ni Makkah, ya, Masjid Haram Nabawi di Madinah, ya, pergi ke Masjid Quba, ya, pergi tempat Nabi di lontar, ya, di Taif, bukan tu saja tuan-tuan. Malah tempat-tempat yang disebut sebagai tempat-tempat yang pernah dilaknat, ya, sebab mereka ni golongan mukazzibin. Ya, itu termasuk anjuran, ya. Cuma bukan pergi untuk bersuka-suka. Pergi itu untuk ambil iktibar dan untuk membuktikan bahawasanya apa yang Allah sebut dalam Quran adalah benar. Ya, fanzuru, maka lihatlah dengan mata kepala kamu. Kaifa kana akibatul mukazzibin. Bagaimana Allah buat, ya, kesudahan tuan-tuan. Ya, dia punya ending, ya, kepada golongan yang mukazzibin, golongan pendusta agama. Ya, itu ada memang perintah daripada Allah, antaranya dalam ayat 137 surah Ali Imran. Ya, okey, selesai. Jadi apabila apa kita panggil, ya, apabila kita sebut tentang apa ni benda ni tuan-tuan, ya, uh, tuan-tuan kena faham, ya, bahawasanya apabila kita sebut tentang sirah ni sumber dia adalah Al-Quran tuan-tuan. Ya, sirah ni sumber dia adalah Al-Quran. Jadi apabila apa ni sumber sirah tu adalah Al-Quran, tuan-tuan akan tengok, ya, bagaimana Al-Quran, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menerangkan secara prinsip tuan-tuan, ya. Pendetilan tu akan dibuat oleh para ulama, ya, pendetilan dia. Maknanya sirah ni, ya, secara tidak langsung dia adalah tafsiran kepada ayat-ayat Quran, ya, dan dia juga adalah syarah kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena faham perkara tersebut, ya. Jadi apabila apa ni tiba waktu solat, ya, para sahabat kita tahu mereka nak tahu macam mana
Ya, macam mana tanda apa yang boleh yang boleh digunakan ya untuk mengajak manusia supaya datang solat. Ya. Jadi sebahagian yang lain mencadangkan supaya diadakan seruan di mana apabila tiba waktu solat, terdapat orang yang akan menyeru supaya didirikan solat. Cadangan ini diterima. Di antara orang yang dilantik untuk melaksanakan solat ialah ya Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Ketika beliau berada dalam keadaan tidur dan jaga. Ya, ini maknanya dia cerita tentang apa? Dia cerita tentang dia punya pengalaman peribadi tuan-tuan, ya. Maknanya dia bermimpi, ya. Senang cerita dia bermimpi, ya. Jadi dia mimpi didatangi oleh seorang lelaki yang berkata apa katanya? Mahukah kamu aku ajarkan kepadamu beberapa kalimah yang kamu boleh ucapkan ketika menyeru muslimin mengerjakan solat? Ya, apa cara kita nak buat tuan-tuan? Ya, untuk mengerjakan solat tu, ya, macam mana kita nak buat? Jadi antara cara yang boleh kita buat, ya, ialah macam tadilah, ya, dia pun ajar. Sebutlah Allahu Akbar 2 kali, kalimah syahadah, ya, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ya, selesai, ya, dan selesai apabila terjaga, beliau pergi mendapatkan Rasulullah. Dia pergi jumpa dengan Nabi. Ya, dia datang jumpa dengan Nabi. Ya, dan menceritakan apa yang berlaku. Baginda berkata ini adalah mimpi yang benar. Ya, jadi kita tahu tuan-tuan. Maknanya mimpi ini termasuk perkara yang boleh diterima pakai. Ya, kalau ia tidak bertentangan dengan syarak, dan kita kena faham, ya. Dan dia tidak apa kita panggil, ya, kalau zaman Nabi ni senang sebab Nabi masih hidup tuan-tuan. Jadi sahabat mimpi jumpa Nabi, Nabi confirm kan, Nabi endorse, ya. Tapi kalau zaman selepas zaman Nabi, tu isunya tuan-tuan, ya. Jadi banyak sekarang ni isu orang mimpi mimpi masyitah lah, mimpi apa semua sebagainya, dan mimpi-mimpi ni macam mana tuan-tuan? Sebab itu ada panduan yang dibuat oleh para ulama, kalau ia melibatkan syarak, kalau ia melibatkan syariat, maka tak boleh, tuan-tuan. Ya, seolah-olah ia menambah syariat. Ya, contoh kita kata apa ni, sebab agama sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-yauma pada hari ini. Ya, seperti mana kita tahu ini masa Hajatul Wada'. Ya, jadi masa Haji Wada' tu, ya, ketika turunnya ayat ni antara ayat-ayat yang terakhir turun. Ya, Allah sebut al-yauma pada hari ini. Akmaltu lakum dinakum. Akmaltu, ya, aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Ya, aku cukupkan kepada kamu nikmat aku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku redha Islam itu sebagai agama kamu. Ya, jadi maknanya ayat ni menjadi dalil bahawasanya agama sudah sempurna. Ya, tiba-tiba ada seorang bermimpi zaman zaman kita, zaman selepas Nabi wafat, tak kira zaman bila, tapi selepas Nabi wafat, dia kata ada benda lagi yang Nabi tak sempat nak sebut. Ya, contoh dia kata ada doa-doa yang tertentu contoh. Ya, dia kata ada lagi apa ni apa kita panggil, ya, ibadah solat, puasa dan sebagainya ditambah. Ya, dalam hadis-hadis sahih kita tahu Nabi galakkan kita puasa pada Isnin dan Khamis. Nabi galakkan kita puasa pada 3 hari sebulan, pertengahan bulan, 13, 14, 15. Ya, kita panggil Ayyamul Bid, hari putih. Ya, kemudian pada hari-hari tertentulah, ya, Yaumul Arafah sebagai contoh, ya. Kemudian apa ni, apa kita panggil, ya, 10 Muharram tadi. Ya, Ustaz lupa nak sebut tadi. Nabi suruh kita berbeza dengan orang Yahudi. Kalau Yahudi juga puasa pada 10, kita tambah. Ya, bukan makna kalau Yahudi puasa kita tak puasa tak. Ya, sebab kelebihan puasa pada 10 tu sangat besar kita tahu. Allah ampunkan dosa setahun yang lalu. Ya. Jadi kita tambah. Ya, kalau kita boleh kita buat 9 hari bulan seperti mana Nabi sebut. Ya, kalau umur aku berbaki sampai ke tahun depan, aku akan berpuasa pada 9. Tapi Nabi tak sempat. Sebab Allah wafatkan Nabi, ya. Dan Al-Imam Syafi'i sebut, ya, apa ni, puasa tadi tetap dianggap sebagai sunnah, ya, sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah ni adalah sunnah yang Nabi bercadang, ya, bersungguh-sungguh nak buat, tapi Nabi tak sempat buat kerana Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap menjadi sunnah. Malah kalau orang perempuan yang uzur pada 9 hari bulan, 10 dia dapat puasa, maka, ya, dia boleh tambah 1 hari lagi pada hari yang ke-11. Ya, kerana apa tuan-tuan? Untuk mukhalafah untuk berbeza dengan ibadah ataupun amalan orang-orang ahli kitab tadi. Sebab Nabi sebut secara umum khaliful yahud wan nasara. Berbezalah kamu dari segi ibadah, ya, ataupun penampilan, ya, daripada apa orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, itu cerita dia tuan-tuan. Okey, ya, itu kalau kita boleh detailkan sikit. Jadi balik pada mimpi tadi, ya. Jadi kalau dia melibatkan syariat zaman kita tak boleh lah.
Ya, jadi Nabi suruh puasa Isnin Khamis. Ya, puasa 13, 14, 15, tapi dia kata sebenarnya ada lagi puasa-puasa lain, puasa sunat yang lain. Ya, yang Nabi tak sempat bagi tahu. Ya, patutnya kita kata setiap hari Selasa, ya, minggu terakhir ya bulan Islam, ya sunat puasa. Dan puasa tu tak berbuka pada malamnya. Sambung pula besok hari Rabu, kita kata. Memang puasa wisal ada, tapi puasa wisal adalah puasa khusus untuk Nabi. Ya, bukan untuk umat dia. Ya, sebab ketika Abdullah bin Umar ya buat benda yang sama, Nabi tegur dia. Nabi kata ini khusus untuk aku. Jadi mana tak boleh buat, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi ya, syariat tu kononnya puasa pada hari Selasa dan Rabu. Nabi tak pernah cakap, tuan-tuan. Jadi maknanya kita tolak kalau begitu ya. Cuma kalau dia melibatkan persoalan syarak pada zaman Nabi. Zaman Nabi tak ada masalah, tuan-tuan. Ya, pada zaman Nabi tidak ada masalah. Sebab apa, tuan-tuan? Ya, sebab Nabi masih hidup. Sebab itu Abdullah bin Zaid Al-Ansari ketika ya bermimpi perkara tadi didatangi oleh lelaki yang mengajar dia lafaz-lafaz dalam azan. Jadi dia jumpa Nabi dan Nabi endorse. Ya, jadi Nabi kata itu adalah mimpi yang benar. Ini adalah apa kita panggil mimpi. Ya, dalam bahasa Arab dipanggil ru'ya. Bukan ru'yah. Kalau ru'yah tu ialah kaedah untuk melihat anak bulan dipanggil ru'yah, ya. Maknanya menggunakan mekanisme ru'yah dan hisab kita guna calculation, ya, pengiraan matematik. Tetapi kalau ru'yah itu kita dengan melihat anak bulan. Kalau sekarang guna teleskop lah, ada peralatan dia, ya. Kalau dulu dalam negara Arab lagi mudah sebab Arab ni dia tak ada awan mendung, awan macam kita, tuan-tuan. Jadi lebih mudah nak tengok anak bulan tu. Kalau macam kita di Malaysia kadang-kadang mendung, hujan, ya. Jadi tak nampak dia punya apa kita panggil dia punya tanda-tanda anak bulan tu tak nampak. Okey ya. Jadi oleh kerana tu dia panggil ru'ya. Ru'ya adalah mimpi. Ru'ya shadiqah, ru'ya yang benar. Ya. Kemudian baginda berkata lagi, ajarlah kepada Bilal. Dia mempunyai suara yang baik dan kuat dibandingkan dengan suara kamu. Jadi dia bagi tahu ya, Nabi bagi tahu kepada Abdullah bin Zaid Al-Ansari tadi. Ketika Bilal melaungkan azan, Umar datang. Umar dengar. Umar datang, dia pun sambil menyingsingkan pakaian lalu berkata, "Wallahi, aku bermimpi seperti itu juga ya Rasulullah." Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya boleh dua orang yang berbeza bermimpi benda yang sama. Ya, bantal lain-lain, ya, tidur lain-lain tempat, bantal lain-lain tapi mimpi yang sama. Ya, boleh, tak ada masalah. Ya, kalau kita bahasa Melayu, ya kita sebut satu bantal, ya, tapi mimpi lain-lain. Ya, tapi yang berlaku ni ialah bantal yang berbeza tapi mimpi yang sama. Seperti mana Abdullah bin Zaid Al-Ansari, ya, dan juga ya Saidina Umar Ibn Al-Khattab. Bilal adalah salah seorang daripada tukang azan, muazzin ya di Al-Madinah ya. Abdullah bin Ummi Maktum juga seorang muazzin. Maknanya di Madinah Nabi ada dua muazzin. Muazzin yang pertama Bilal bin Rabah ya, yang kedua ialah Abdullah bin Ummi Maktum ya. Abdullah bin Ummi Maktum adalah muazzin yang kedua ya. Bilal menambah ketika melaungkan azan subuh selepas menyebut hayya 'alal falah ya. Kemudian dia tambah hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Ya, ini bukan dia dapat daripada mimpi tadi. Ya, bukan Abdullah bin Zaid. Ya, tapi ini tambahan yang dibuat oleh Bilal bin Rabah. Ya, lebih baik bertidur sebanyak 2 kali. Tindakan tersebut dipersetujui oleh Nabi. Ini dipanggil sunnah. Dia panggil sunnah takririyah. Ini takrir daripada Nabi. Maknanya Nabi tak suruh. Ya, Nabi tak sebut. Ya, tetapi disebut oleh apa kita panggil? Ya, oleh apa ya oleh para sahabat ya kemudian dipersetujui ya. Jadi ada soalan lain ya, ada banyak lagi ya. Bolehkah kita perasaan nak berlaku permulaan bibit kejadian Syiah ya. Oh, ni dalam kuliah lain lah, tuan-tuan ya. Apa maksud bertabaruk dengan peninggalan Rasulullah? Tabaruk ni mana ambil berkat. Ya, contoh dia apa kita panggil tadi ya, contohnya rambut Rasulullah ataupun bulu ya, rambut Nabi itu ada dalam dibincang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ya, dia dapat 3 helai ya, rambut ataupun janggut Rasulullah ya, kemudian bila dia demam ya ataupun keluarganya demam, dia rendam apa kita panggil ya, helaian rambut tadi ataupun bulu tadi ya, dan dikeluarkan diminum airnya, mana tabarruk ya, dengan sebab apa kita panggil bahagian daripada tubuh Nabi tadi, maka sihat ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ataupun kita bertabarruk
Tabarruk ni mana ambil berkat daripada perkara yang berkaitan dengan tubuh badan Nabi ataupun apa yang datang daripada Nabi. Contoh, ya, Nabi berwuduk kan. Dalam hadis yang sahih itu banyak, tuan-tuan. Ya, kalau macam Imam Ahmad tadi, itu bukan daripada hadis Nabi, itu perbuatan dia, ya, yang dicatatkan oleh para ulama. Ya, itu pengakuan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Tadi tu Nabi wuduk, bila Nabi wuduk, air wuduk Nabi tu, ya, waduk dipanggil. Kalau wuduk tu perbuatan, waduk, ya, waduk ialah air tadi ditadah oleh para sahabat, ya. Kemudian digunakan pula, ya, disapu muka, itu tabarruk nama dia. Tapi daripada Nabi saja, daripada orang lain tak boleh, tuan-tuan. Ya, daripada ulama besar mana pun tak boleh, tuan-tuan. Ya, maknanya tabaruk ini hanya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh kita kata lagi, ludah Nabi. Ketika Nabi berludah, ludah Nabi tidak jatuh ke tanah sebab disambut oleh para sahabat dan disapu pada tubuh mereka. Itu tabaruk, tuan-tuan. Dengan orang lain tak boleh. Itu khusus untuk Nabi saja. Ya. Kemudian apa lagi, tuan-tuan? Ya, di sini kalau kita boleh sebut. Uh, Tabaruk sudah. Orang Kristian pula tabaruk dengan relik peninggalan Nabi Isa juga. Ini saya tengok sendirilah, ya. Kalau di Palestin, ya, di apa kita panggil, di salah satu gereja, ya. Apa ni, apa nama gereja tu, ya? The Holy Sepulchre. Ya, di Holy Sepulchre ni adalah antara gereja paling paling mulia, ya, paling sacred lah bagi orang Kristian sebab dikatakan Nabi Isa disalib di situ. Kita tahu Nabi Isa tak disalib. Yang disalib adalah Judas Iskariot. Itu panjanglah cerita, tuan-tuan, ya. Judas Iskariot adalah salah seorang daripada 12, ya, apa ni, disciple, ya, apa ni, Nabi Isa alaihissalam. Ada 12 dipanggil Al-Hawariyun. Ada 12 orang, antaranya ialah kita tahulah, ya, itu kita dah pernah belajar kan, ya, dia punya apa kita panggil, dia punya nama-nama tu, ya. Maknanya apa kita panggil, Peter, James, John, ya. Kemudian apa lagi, Simon, ya, dan lain-lain, ada 12 semua. Yang terakhir tu, yang ke-12 adalah Judas Iskariot. Judas Iskariot itulah yang wajahnya ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditashbihkan dengan muka Nabi Isa. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit seperti mana dalam apa ni, dalam ayat 55 kan, dalam surah Ali Imran ada cerita. Ya, kemudian apa ni, Judas ditashbihkan wajahnya. Ya, jadi tashbih maknanya disamakan dengan Nabi Isa dan beliaulah yang telah menawarkan diri untuk menggantikan Nabi Isa. Judas ni kalau dalam Kristian dia watak jahat, tapi dalam Islam dia watak baik, tuan-tuan. Sangat berbeza, ya, cerita Kristian, ya, Christian version dengan versi Islam yang ditulis oleh para ulama. Ini Ibnu Katsir sebut dalam kitabnya Stories of the Prophet, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan kena dapatkanlah buku ni, Story of the Prophet, sangat menarik, tuan-tuan. Tapi Story of the Prophet yang dikarang oleh Ibnu Katsir, bukan oleh orang lain. Sebab nama kitab Story of the Prophet ni ada banyak dalam bahasa Arab. Sama ada dalam bahasa Inggeris, ya, dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu. Tapi cari yang ditulis oleh Ibnu Katsir dan yang ada nota kaki dia. Maknanya edited version, tuan-tuan. Ya, macam kita pakai kitab Nurul Yakin ni. Ya, Nurul Yakin ni kita pakai yang edited version. Maknanya hadis-hadisnya, dia punya apa kita panggil, sudah ditahqiq dan ditarjih. Ya, ada editing maknanya. Yang itu kita pakai. Itu kaedah untuk kita lebih selamat, ya, di dalam membaca kitab-kitab. Ya, itu syariat akademik macam tu, tuan-tuan, ya. Jadi memang apa kita panggil, ya, memang ada, ya. Tentang apa tadi? Ya, tentang tabaruk, cerita tabaruk tu memang ada. Ustaz nak sebut tadi pengalaman, ya. Jadi di apa, di gereja The Holy Sepulchre tadi yang duduk dalam the old city of Jerusalem. Ya, tuan-tuan kena ikut apa ni, ziarah kita lah, tuan-tuan, ya. Jadi kita pergi ke apa ni, gereja Church of the Holy Sepulchre tu. Jadi bila kita masuk, kita tengok ritual orang-orang Kristian daripada Filipina, daripada apa ni, daripada Amerika Latin, kita tengok, ya. Mereka ni datang South America, tuan-tuan. Mereka ambil tuala dan sebagainya, mereka lap-lap tempat apa kita panggil, mereka sapu-sapu di tempat yang kononnya Nabi Isa dimandikan tu. Ya, dibersihkan tubuhnya, ya, sebelum di apa kita panggil, ya, dikebumikan kononnya, ya. Jadi sedangkan Nabi Isa dah diangkat ke langit, ya, seperti mana ayat 55 surah Ali Imran tadi kan. Jadi mereka sapu, mereka apa semua sebagainya, simpan dan macam tadilah, ya, mereka tabarruk kononnya dengan benda tadi. Itu tak, tuan-tuan. Ya, itu perbuatan yang salah. Ya, sebab yang pasti Nabi Isa tidak dimandikan di situ. Yang dimandikan adalah Judas Iskariot. Ya, tapi kalau dalam Islam kita tahu, ya, yang kita ambil itu daripada tubuh Nabi sebagai contoh. Ya, maknanya air ludah Nabi, apa ni, wuduk Nabi yang apa, yang berbaki itu ditadah, diambil oleh para sahabat, itu antaranya. Ya.
Okey, dapat pahala atau dapat barakah daripada solat. Pahala tak ada tuan-tuan, tak ada kata siapa yang ni dapat, tak pernah dengar lah. Ya, tapi keberkatan tu ada. Ya, contoh kita kata apabila Nabi menyapu kepala, apa kita panggil, As-Sa'ib, ya, salah seorang sahabat kecil Nabi, min sigharis sahabat, ya, dan umurnya panjang, dan dikatakan tempat di mana Nabi sapu kepala tu tidak beruban, tuan-tuan. Itu tuan-tuan boleh tengok dalam syarah hadis. Ya, dalam syarah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tuan-tuan, ya, oleh Ibnu Hajar. Kalau Sahih Bukhari, kalau Sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi, tuan-tuan boleh dapat banyak ni cerita-cerita macam ni. Ya, yang tabarrukat dipanggil. Tabarrukat tu jamak lah. Ya. Assalamualaikum Ustaz Doktor. Mami Firaun dikaji ada tanda-tanda air laut mengikut mereka. Ini dari Laut Merah. Salahkah mereka para pengaji? Ya. Ya, kerana Ustaz tak sebut tadi, The Great Bitter Lakes ni, ya, adalah tasik air masin. Tu penyelesaian dia, tuan-tuan. Sebab apa orang selalu kata apa ni, Laut Merah? Ya, sebab Laut Merah tu laut air masin. Ya, dan mereka lupa, ya, untuk apa kita panggil, ya, mengkaji, ya, ataupun mengetahui bahawasanya tempat yang Nabi Musa crossing. Sebab crossing tu berlaku dalam masa satu pagi je, tuan-tuan. Ya, selesai, ya. Laut Merah tu besar, tuan-tuan, ya. Daun Laut Merah tu maknanya laut yang dalam. Sedangkan The Great Bitter Lake dia tidak sedalam seperti mana laut. Sebab dia lake, The Great Bitter Lakes. Tuan-tuan boleh tengok, ya. The Great Bitter Lake tu berada betul-betul di tengah Suez Canal, tuan-tuan, ya. Sebab Suez Canal bukan semuanya tu man-made. Ya, yang man-made tu, tuan-tuan, digali daripada Suez. Suez tu nama bandar, betul-betul dekat tepi Laut Merah tu. Ya, bandar tu nama Suez. Ya, sebab tu pagi-pagi kita boleh, ya, kalau ustaz boleh tanya apa ni Haji Syuaib lah, ya, dengan Sister Shima, ya, kita boleh pergi ke situ. Ya, kita bersarapan menghadap ke Suez Canal. Satu-satu kapal lalu, tuan-tuan. Ya, itu man-made. Ya. Kemudian di utara tu daripada Mediterranean, ya, itu ada satu bandar lagi dia panggil Port Said. Port Said tu ialah bandar pelabuhan. Ya, itu memang barang-barang daripada Europe turun di situ dan barang-barangnya murah. Ustaz secara peribadi kita pun beli barang-barang masa kita di Mesir, ya, masa ustaz belajar di Mesir dulu pun, ya, kita biasa ke situ beli beli kasut, ya. Jadi apa kita panggil, ya, beli barang-barang kulit, ya, dan sebagainya. Memang tempat dia, tuan-tuan. Di situ memang digali untuk dibuat kanal. Tapi di tengah-tengah Suez Canal tu tak ada gali, bukan manusia buat. Itu adalah memang, ya, tasik asal, ya, yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah dia yang dipanggil The Great Bitter Lakes, dan dia bukan satu tasik, dia paling kurang ada 3 tasik besar di situ, tuan-tuan. Dan tasik itu memang daripada asalnya adalah tasik air masin. Dan tak pelik, tuan-tuan. Ya, bukan hanya laut yang masin, tasik air masin, ya. Tuan-tuan boleh pergi ke Jordan, ya, ada laut mati, Dead Sea. Dead Sea ni yang memisahkan antara Jordan dengan Palestin, juga tasik air masin. Ya, Salt Lake City, tuan-tuan, tuan pergi, ya, di apa kita panggil di US sebagai contoh, ya. Dan banyak lagi tasik-tasik dalam dunia ni yang di continental sifatnya. Dia berada di kontinen, tengah-tengah kontinen. Sebab bila di tengah kita panggil continental, kalau tepi kita panggil coastal. Ya, jadi kalau coastal area berhadapan dengan air masin, possible sebab memang laut. Ya, tapi kalau kontinen tengah-tengah, tuan-tuan, dia air masin. Contoh kita kata Aral Sea, ya, itu di Uzbek sebagai contoh. Aral Sea itu air masin, tuan-tuan. Ya, juga kita kata apa lagi? Ya, Caspian Sea. Caspian Sea juga, ya, itu adalah tasik air masin terbesar di dunia. Sebab itu dia dipanggil sebagai Caspian Sea. Ya, jadi asalnya dia bukan sea, tuan-tuan. Dia adalah lake, tuan-tuan. Ya, tapi orang tak panggil Caspian Lake sebab terlalu besar. Dan dia adalah tasik air masin terbesar dalam dunia, tuan-tuan. Ya, itu kalau cerita geografi menarik, tuan-tuan, ya. Ada banyak benda kita boleh cerita. Tapi itulah, ya, mungkin masa kita tak mengizinkan. Jadi ustaz kena berhenti di sini, tuan-tuan, ya. Kita sampai tadi solat tadi disukai oleh Nabi, ya. Sahabat tadi dah dilantik 2 orang tadi, ya. Nanti kita sambung balik. Tuan-tuan, kita berhenti pada muka 123, ya. Nanti kita tandakan 123. Kita berhenti pada cerita Bilal bin Rabah, ya, pada waktu fajar, ya, dan Nabi endorse. Ya, kita berhenti di situ, nanti kita sambung balik. Ya, cuma saya nak ada soalan tadi. Noble Life of the Prophet ni by Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Dr. Ali Salabi antara penulis sirah yang bagus, tuan-tuan. Ya, dan reliable, ya. Tapi apa ni
apa kita panggil, ya, dia ada lagi penulisan-penulisan yang baik yang mungkin Ustaz boleh share dengan tuan-tuan. Antara oleh siapa kita panggil, ya, Dr. Akram, ya, Profesor Dr. Akram Dia Al-Umari. Beliau ni adalah orang Iraq tapi mengajar di Universiti Islam Madinah, ya. Beliau ada menulis satu kitab yang menarik, tuan-tuan. Ya, nama kitab tu ialah Asyirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Ya, buku ni ada kekuatan dia sebab dia kaji balik, ya, antaranya macam Ummu Khadijah ketika berkahwin dengan Nabi, ya, dia bawa, ya, cerita dia bawa daripada hadis-hadis yang reliable, ya. Ada banyak benda yang boleh kita belajar daripada kitab tu. Belajar sirah ni memang kena pakai banyak kitab, tuan-tuan, ya. The Seal Nectar Syekh Mubarak Furi pun kita baca, ya. Apa ni, Syekh Muhammad Ghazali, Fiqh Sirah pun kita baca, ya. Apa ni, seperti mana di PMP pun ada, ya. Apa ni, versi Inggeris, ya. Apa ni, kita yang ni, yang kita baca ni, ya, Nurul Yakin pun kita baca, ya. Kemudian Dr. apa ni, As-Salabi pun kita baca, tuan-tuan, ya. Yang Ibnu Katsir tulis pun kita baca, Imam Zahab, banyaklah tuan-tuan kalau nak baca. Ya, tapi tuan-tuan macam tadilah, mungkin kita tak mampu nak baca semua. Tuan-tuan boleh pilih, ya. The Seal Nectar tu pun dah cukup baik dah, tuan-tuan. Ya, cuma bukan sebab dia satu buku, satu jilid, dia tak lengkap ke semua benda secara tak tuan-tuan. Ya, tu kena dapat daripada kitab-kitab lain. Ya, dan dalam kelas-kelas macam ni kita boleh bincang secara lebih detail lah, tuan-tuan. Ya, untuk perbincangan kita, ya, akan datang ada banyak. Tuan-tuan, alhamdulillah. Terima kasih, ya, ada banyak persoalan yang baik, ya, ditanya, tuan-tuan. Kemudian ada daripada boleh ke tabaruk dengan air zam-zam. Maksud tabaruk air zam-zam tu macam mana? Ya, sebab air zam-zam tu sendiri adalah air paling mulia atas muka bumi selepas air yang keluar daripada jari Nabi. Ya, jadi air zam-zam tu memang sudah mulia, ya. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi sebut ma'u zam-zam lima syuribalah. Ya, air zam-zam itu lima syuribalah, diminum ikut niat kita. Ya, sebab itu kalau kita niat minum air zam-zam untuk kenyang, insya-Allah kenyang, tuan-tuan. Tapi mesti diminum dengan kuantiti yang banyak. Seperti mana Nabi, ya, ada cerita Nabi dengan Ummu Sulaim, tuan-tuan boleh baca apa ni, apa kita panggil, ya, buku tulisan tentang air zam-zam yang dikeluarkan oleh pejabat mufti negara Brunei Darussalam. Menarik perbincangannya, tuan-tuan. Ya, biasa kalau ada pameran buku, ya, international, Kuala Lumpur International Book Fair, ya, tuan-tuan nak kena pergi ke apa kita panggil, ke apa ni, kaunter yang menjual buku-buku daripada nilah, ya, daripada pejabat mufti Brunei Darussalam, ya. Mungkin sekarang tuan-tuan boleh beli online ajalah, ya, boleh dapat melalui Shopee kot, ya. Cerita tentang kajian detail tentang air zam-zam ni, tuan-tuan, ya. Dan antaranya disebut hadis tadi, dan juga apa kita panggil, ya, cerita Nabi, ya, ketika pulang daripada Telaga Zamzam, Ummu Aiman tanya ke Nabi, nak makan tak? Kalau nak makan, ya, aku dah siapkan makanan untuk Nabi. Sebab Nabi dipelihara oleh Ummu Aiman, kita tahu. Walaupun di rumah bapa saudaranya. Nabi kata, aku dah kenyang dah. Ya, Ummu Aiman tanya, makan di mana? Aku minum Zamzam. Maknanya minum Zamzam memang boleh kenyang. Sebab apa orang kita Melayu minum Zamzam tak kenyang, tuan-tuan? Sebab kita minum sikit, kuantitinya sikit. Dan kita minum duduk. Minum Zamzam berdiri sunnahnya, tuan-tuan. Ya, minum zam-zam berdiri sampai tadalluk tu sampai kenyang, tuan-tuan. Ya, memang boleh kenyang. Orang Melayu minum zam-zam sikit, balik cari nasi ayam juga, tuan-tuan, tak kenyang. Ya, sebab minum sikit. Kemudian untuk sakit kita kata, mudah-mudahan, ya, sebab tu orang berubat pun, tuan-tuan, ya, orang nak apa kita panggil, nak ruqyah dan sebagainya menggunakan air zam-zam, ya. Tu kita tak panggil tabaruk lah, tuan-tuan. Ya, ambil berkat, ya. Tabaruk ni dengan Nabi punya, ya, air ludah dia, ya, dengan peluh Nabi, dengan pakaian Nabi, ya. Apa ni, dan seumpamanya lah, ya. Ni cerita ni ada cerita pakaian Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dibawa oleh abang-abang dia, dibawa balik ke Palestin, kemudian di didekatkan dengan apa ni, Nabi Yakub, ya, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tabaruk daripada pakaian Nabi Yusuf tu, ya. Hilang rindu dia dan akhirnya Allah apa ni, pulihkan apa ni, mata dia yang buta, ya, tak boleh melihat, alhamdulillah dengan izin Allah. Itu juga dianggap sebagai tabaruk dengan apa ni, peninggalan Nabi dan Rasul, tuan-tuan. Ya, bukan orang biasa tak. Ini khusus untuk Nabi dan Rasul, ya, terutamanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air Zam-Zam tu sendiri sudah mulia, tuan-tuan. Ya, sebab Nabi dah sebut, air Zam-Zam itu diminum ikut niat kita. Kalau niat kita untuk sihat, insya-Allah sihat. Niat kita untuk baik pada penyakit, untuk baik pada penyakit. Niat kita untuk pandai, ya, untuk dikuatkan keimanan, mudah-mudahan, tuan-tuan. Ya, itu cerita dia. Okey, sekadar tu, terima kasih. Bila banyak soalan, ya.
yang saya rasa very very apa kita panggil ya, prolific lah ya perbincangan kita, sebab ya banyak benda kita boleh pelajar tuan-tuan ya. Sirah sangat menarik tuan-tuan, dan dia adalah sumber ya untuk tafsiran Quran, syarah hadis ya, dan persoalan fiqh dan sebagainya. Sekadar tu terima kasih pada PMP yang menganjurkan program kita pada hari ini, dan terima kasih kepada tuan-tuan yang terlibat sama ya. Mudah-mudahan dia manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.